Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutamanya untuk kali ini kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan hari ini sangat istimewa di mana pada pagi ini, pagi yang indah, hari Selasa 18 Ogos 2020 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1441 Hijrah. Kita dalam mood ataupun dalam keadaan kita kira turun untuk tak lama lagi menyambut awal Muharram untuk tahun 1442 Hijrah, insya-Allah. Dan sudah pastinya untuk pagi ini kita akan belajar hadis. Itu dia satu perkara yang sangat istimewa, belajar hadis pada pagi ini. Pengajian hadis kita fokuskan kepada tajuk tangan yang memberi. Sudahkah kita memberi ataupun kita lebih banyak meminta? Itu dia. Mari sama-sama kita dapatkan manfaat dalam topik kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan saya Da'i Hadari insya-Allah akan temankan anda sepanjang 2 jam kita bersiaran, dan saya tidak keseorangan, di mana bersama dengan saya di studio ketika ini yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Lama benar tak jumpa Ustaz ya. Itulah. Kita, Oh Ustaz ya, lebih kurang dalam 2 tahun kita tak jumpa. Allah. Masya-Allah. Itulah, Ustaz pun dalam kesibukan waktu, saya pun itulah. Tapi tak apa, insya-Allah Ustaz. Ya, Banyak yang kita akan kongsikan Ustaz ya. Insya-Allah. Terutamanya dalam pengajian hadis kita pada pagi ini. Baiklah para penonton sekalian, kami sangat alu-alukan jika ada soalan daripada anda. Caranya macam mana untuk tanya Da'i Hadari? Senang aja. Bukan tanya Da'i Hadari, tanya Ustaz. Caranya anda boleh hubungi kami di talian 0377261603 ataupun boleh menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai medium 011123364480, atau boleh terus sahaja ke Facebook kami, Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, insya-Allah. Moga-moga dapat kita sama-sama memurnikan dengan pelbagai soalan yang insya-Allah menjana minda kita, insya-Allah. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ya. Bila sebut tangan yang memberi, kita tahulah tentang sedekah. Cumanya mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak sebagai mencetuskan idea kita ataupun mencetuskan satu perkara yang kita kena fikirkan tentang bagaimana pentingnya tangan yang memberi ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan dan penontonnya dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Allah beri peluang kepada kita, betul, dipanjangkan lagi umur kita, usia kita, diberikan lagi rezeki kan, rezeki mata boleh melihat, kan? Rezeki telinga boleh mendengar kan. Rezeki mulut boleh ngumpat. Lain pula jadi macam kan. Jadi bukan tu. Kalau ngumpat tu bukan rezeki tu kan. Itu masalah besar lah kan. Jadi rezeki tidak putus-putus Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan terus kita akan syukur, jadi hamba-Nya yang sabar kan. Sebab itu Nabi pun ada sebut dalam hadis dia kan, malaikat pelik tengok orang beriman ni kan. Aku tengok orang beriman ni, malaikat cerita pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sampai Nabi riwayatkan kepada kita, dia kata aku tengok orang mukmin ni pelik, dia kata bila mana diberikan nikmat kan, macam-macam lah kan, rezeki Allah berikan, mereka bersyukur kan, ucap puji kan, hamidallah kan, ucap syukur puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana diturunkan ujian ke bala ke musibah ke kesusahan, ialah mati ke macam-macam sebagainya, mereka sabar kan. Jadi mudah-mudahanlah semua kita akan tergolong dalam golongan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia. Jadi kalau Nabi sebut ni kan, yang Nabi ni orangnya adalah shadiqul masduq. Nabi ni orangnya adalah benar lagi dibenarkan. Jadi apa yang Nabi sebut tu memang benar. Jadi siapa yang boleh buat apa yang Nabi sebut, mudah-mudahanlah dapatlah janji-janji tadi tu kan. Dan kita akan jadi orang beriman yang sabar kan, bila mana diuji ke timpa musibah kesusahan, yang akan sentiasa ucap syukur pada Allah Subhanahu taala bila mana dapat macam-macam nikmat. Bahkan kita dididik, diajar oleh Nabi kan. Nabi sebut, Nabi diajarkan kepada kita doa bangun tidur kan. Bangun tidur aja kita pun doalah. Doa apa? Doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita setelah mana kita dimatikan, dan kepadanya semua kita akan dikembalikan kan. Jadi Nabi didik kita, Nabi ajar kita, belum dapat nikmat lagi tu, belum dapat makan, belum makan roti canainya, teh tariknya, tiba-tiba lapar belum lapar belum gosok gigi lagi semua, bangun tidur saja
ada orang kata nantilah bila aku dapat nikmat aku ucap syukur kepada Allah lah, aku terima kasih kepada Allah lah. Tapi sekarang ni Nabi didik kita bangun saja bangun tidur ucap alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur kan. Jadi mudah-mudahan bila mana kita boleh melakukan, boleh berbuat, boleh melaksanakan apa yang Nabi sebut dalam hadisnya, sebab hadis ini datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam masyarakat hari ini hingga ke hari inilah, kalau dulu minta maaf lah, mungkin generasi yang baru-baru ni tak kenal kan, ataupun tak tahu cerita kan. Di Malaysia ni ada satu kelompok anti hadis. Anti hadis kan. Jadi yang dia punya kepalanya pun dah meninggal. Mudah-mudahanlah sebelum meninggal tu dia sempat bertaubat ke, sebab itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang pernah jadi isu besar di Malaysia ni, golongan-golongan anti hadis yang mengatakan hadis tak boleh pakai. Mereka menolak. Kan? Menolak hadis. Dia kata hadislah punca perbalahan, punca pergaduhan. Kan? Bayangkan hadis, Nabi dah tinggalkan kita hampir 1400 tahun. Itu tak lap saya dua lagi. Betul. Kita akan masuk 1442 Hijrah. Itulah Ustaz. Sudah dah ni. Jadi Nabi dah tinggalkan kita hampir 1400 tahun. Dia kata masakan hadis yang daripada Nabi itu, daripada an sahabat tu mesti sama, adakah sama? Tak, mesti dah berubah. Oh, ini geng-geng anti hadis cakap. Kan? Walhal sebenarnya ini bagaimana Al-Quran tu dijamin. Kan? Allah pun sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turunkan Quran, aku yang akan jaga. Kalau manusia tak nak jaga tak ada masalah, tak heran. Tapi Allah jaga. Kan? Jadi berlaku juga di Malaysia ni, pernah berlaku orang cuba nak ubah cetak Quran, ditukar satu ayat, dua ayat. Kita mana kan hafiz Quran yang hebat tu pun kadang dia tak perasan. Kan? Kita lagi lah tak perasan, yang tak baca Quran ni memang tak perasan lah kan. Yang kita perasan apa hal saham hari ni jatuh, itu kita perasan. Tapi ayat Quran diubah pernah berlaku 20 tahun yang lepas di Malaysia pun pernah berlaku. Ditukarkan satu ayat saja. Kan? Ada satu golongan dia cetak Quran, dia tukarkan satu ayat. Kan? Ditukarkan wa kallamallahu Musa taklima, ayat tu ditukarkan kepada wa karramallahu Musa takrima. Kan? Jadi kita ni bukan ahli Quran, memang tak perasan lah. Tapi oleh kerana Al-Quran ni Allah dah sebut, aku yang turunkan, aku yang jaga, aku yang pelihara. Kan? Selang beberapa hari je kedapatan dah. Jadi Quran tu dikumpulkan, dibakar. Dibakar. Kan? Jadi Allah dah sebut dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan? Apa yang aku datangkan, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi sebut, Nabi sarankan, Nabi suruh buat, maka buatlah kamu. Maka Nabi bila mana sebut larang, maka tinggalkanlah kamu. Kan? Jadi bila sebut apa yang Nabi sebut, suruh buat itu buat, suruh tinggal itu tinggal, itulah hadis. Dan itulah hadis. Jadi puak-puak ni yang anti hadis dia kata hadis tak boleh pakai sebab Quran tak ada cerita. Walhal sebenarnya berapa banyak ayat jelas menceritakan tentang hadis tu. Kan? Hadis tu apa dia. Jadi dalam hal ni tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ilmu Allah ni sangat luas, sangat luas. Dan walaupun kita namanya kita pakar hadis, dan pakar hadis hari ni tak sama macam pakar hadis dulu. Kan? Pakar hadis dulu masya-Allah. Imam Bukhari tu, kalau kita tengok sejarah Imam Bukhari tu yang mengaji. Kan? Mengaji ilmu hadis ni, bayangkan keluar daripada Bukhara, merantau lah sekian jauh lah, apa semua macam-macam. Yang guru Imam Bukhari ni hampir lebih pada 1000 orang. Allah. Guru Imam Bukhari ni dalam menuntut ilmu hadis ni lebih 1000 orang. Bayangkan. Yang 1000 orang tu memang belaga lutut. Imam Bukhari duduk depan-depan, belaga lutut, menadah hadis dan sebagainya. Jadi hari ni kalau kita kata kita pakar hadis, adakah cara belajar hadis kita sama dengan Imam Bukhari belajar? Kan? Kita hari ni jadi pakar hadis sebab dah mudah dah. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Tirmizi, kan? Ada Ibnu Majah. So kita dah mudah dah. Itu pun dengan kebiadaban yang kita tak perasan ni, sebab ilmu ni ada adab dia. Dengan kebiadaban yang kita tak perasan ni, sebab kita terpedaya dengan kononnya kepintaran kita, walau itulah tipu daya syaitan dan nafsu. Kita boleh berani pula, ramai juga hari ni, ramai mengatakan bahawa Sahih Bukhari tu pun tak sahih. Masya Allah. Tu dia. Dia kata Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu pun ada yang tak sahih lagi. Walhal sebenarnya Imam Bukhari itu guru yang belajar hadis, yang gurunya lebih 1000 orang. Betul. Yang hadis yang didapat tu, hadis yang Imam Bukhari dapat tu, kan, diceritakan lebih 600,000 hadis. Bayangkan, Al-Quran pun, ayat Quran pun baru 6,666 ayat dia. Kan? So hadis ni Imam Bukhari itu dah belajar tu dengan lebih 1000 orang guru tu. Jadi keseluruhan hadis yang dihafal tu lebih 600,000 hadis. Subhanallah. Yang 600,000 hadis tu, nak tengok hafalan Imam Bukhari ni, dia punya hebat, dia punya lancar, dia punya
memang baca tak ada sangkut-sangkut. Kan? Sangkut-sangkut. Baik, walah hadis ni tengok. Memanglah mungkin matan tu pendek. An-nazafatu minal iman. Itu hadis yang paling pendek lah kita katakan. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kan? Walaupun itu pendek, yang pendek kan, an-nazafatu minal iman pendek. Tapi dia punya rawi itu sampai kepada Rasulullah tu. Jadi itu baru yang pendek, belum yang panjang-panjang lagi hadis-hadis yang panjang kan. Jadi sampai diceritakan bahawa hafalan Imam Bukhari itu punya hebat, 600,000 hadis kan, yang panjang, yang pendek, dia punya sanad dan sebagainya. Kelancaran dia membaca tu macam kita baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Kita baca surah Ikhlas kan. Pak cik, mak cik, orang kampung apa semua. Dia tahu surah Ikhlas ni macam mana pun 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, terlelap. Dia terjaga tu dia boleh sambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sebab dia tahu ayat surah Ikhlas ni ayat yang 4. Betul. Tebuk kat mana pun dia jumpa. Kan? Jadi macam mana kita lancarnya, kita walaupun terlelap, kita boleh sambung balik apa semua baca surah Ikhlas tu. Macam itulah kelancarannya. Dan Imam Bukhari baca semua hadis-hadis yang banyak. Termasuk disebutkan an dia tadi tu. Bayangkan. Kan? Jadi memang Allah kekalkan manusia yang hebat-hebat ni untuk melihara benda-benda ni lah. Jadi kalau ada golongan anti hadis mengatakan bahawa hadis tu tak boleh pakai, memang dia silap lah. Sebab hafalan mereka dengan hafalan para alim ulama' ni, ulama' yang Allah pelihara ni, bukan kan? jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Kan? Imam Malik tu, bila nak rawikan satu-satu hadis, bila dia belajar hadis, dapat hadis ni, dia nak tahu hadis tu sahih ke tak sahih. Kan? Sampai mandi dulu. Mandi dulu, bersihkan diri, ambil uduk, sembahyang sunat 2 rakaat. Baru kan buka kitab hadis. Kita hari ni sampai tak pakai baju, pakai tauel je. Ni jap lagi nak ceramah ni, tengok je kan. Bayangkan adab tadi tu. Adab terhadap ilmu. Bukan inilah adab indah hadiri kan. Jadi bayangkan, cuba fikir kan. Jadi bila mana kita ni tidak beradab dengan ilmu, tidak beradab dengan hadis tadi tu, yang kita kata kita dok petikai hadis tu, hinggakan ulama hari ni menyarankan siapa-siapa yang nak mengatakan satu hadis tu dhaif ke maudhu' ke apa semua, kan, paling tidak dia kena hafal lebih kurang 10 ke 20 ribu hadis kan. Jadi kalau katalah ini nanti saat lagi nak mai awal Muharram kan, nanti ada amalan-amalan baca doa tahun awal tahun kan. Mungkin tidak ada di segi hadisnya, tidak ada di segi Al-Qurannya, tidak ada. Tapi itu sempena-sempena yang baik. Apa salahnya kita hidupkan doa kan, hujung tahun, akhir tahun kita baca kan, doa tahlil ramai-ramai ke, minta apa kata orang rahmat daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Perbuatan tadi itu memang betul lah, kita kata memang Nabi tak suruh buat apa semua kan. Tapi adakah benda itu menyalahi kan? Jadi benda ni kita nak kena faham sebab bukan mudah. Baik. Sebab yang kita takut dalam kita duk petikai hadis tu, hadis ni hadis tu. Mana ada ni hadis tak ada. Engkau hafal ke, engkau baca ke satu? Kita tak, tu satu bab. Yang kedua, dalam kita membahaskan hadis tu, kadang kita tidak dapat merasakan bahawa hadis ni daripada siapa sebenarnya? Hadis ni daripada Nabi. Ya, betul. Hadis ni daripada Nabi. Jadi sekian lama daripada kecil kita baca hadis, kan? Kita belajar hadis, kita faham hadis, kita amalkan hadis. Ada tak pernah kita berasa yang bila mana kita baca hadis tadi tu, seakan-akan Nabi yang menyampaikan hadis tu pada kita? Kena rasa tu. Ada rasa tak? Kan? Jadi sebab tu bila kita tak berasa tadi tu, akhirnya kita mentikai hadis, kita gaduh pada hadis, silap bulan kita boleh jatuh biadab dengan Nabi SAW. Bahkan wujud pula yang anti hadis. Baik Ustaz, saya suka bila Ustaz bawakan kisah salah seorang ulama yang terbilang, seorang yang memperjuangkan hadis, iaitu Imam Bukhari. Saya tertarik dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabda Nabi SAW, mafhumnya, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, yakni sebiji kurma, maka boleh dengan kalimah tayyibah. Bagaimana Ustaz jika dilihatkan dalam hadis ini, Nabi SAW mengajak kita untuk bersedekah walaupun dengan sebiji kurma. Apa antara kehebatan itu Ustaz? Allahu Akbar. Dengan orang yang memberi. Muhammad kan. Jadi bila mana kita dalami makna hadis Nabi SAW, hari ini kita cerita tentang tangan yang memberi. Tangan yang memberi. Tangan yang memberi. Ada sepotong hadis tu cerita tentang yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi, yang di atas kan. Ulya tu maknanya yang di atas lah. Kan? Yang di atas tu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kan?
Jadi jangan kita fahamkan maknanya kalau orang tu bagi daripada bawah, kita ambil daripada atas, kita lah mulia. Dia kata kan, kita duduk atas rumah, bapak duduk atas rumah, nak duduk kat bawah, dia kata, tolong ambilkan abah tu. Tu anak kita pun ambil lah parang tu bagi dekat ayah dia kan. Jadi dalam hal ni sebenarnya kalau kita faham, aulia tu yang di atas tu yang memberilah. Yang memberilah, yang rajin memberi pertolongan, yang rajin memberi sedekah, yang rajin berinfak, yang rajin memberi sumbangan, memberi idea dan sebagainya. Luaslah maknanya bila sebut sedekah ni macam-macam, kan? Sedekah ni sampai dalam hadis tadi diceritakan, kan, kalau tak ada kurma, tak ada kacang, tak ada kurma tu besar mana pun kita ambil lah, kecil je kan. Kan? Jadi makna kalau itu pun kita tak ada, memadai dengan kita sebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah tu banyak rawi menceritakan kalimat thayyibah itu ialah la ilaha illallah. Kan? Jadi banyakkan mengucapkan la ilaha illallah, kan? Banyak mengucap. Sebab itu kalau kita faham, antara lain agama kenapa menuntut kita untuk solat duha, kan? Paling tidak 2 rakaat satu hari. Sebab solat duha tu sebenarnya dia menggantikan sedekah untuk badan kita. Sebab badan kita ni ada lebih pada 300 sendi-sendi. Kat tangan ni pun dah banyak sendi. Kat jari kita punya banyak sendi ni kan. Banyak sendi kat siku dan sebagainya. Jadi sepatutnya kita setiap hari kena bersedekah untuk setiap sendi-sendi ni. Kan? Sebab kalau tidak, sendi tu mati. Kalau mati macam mana nak buat? Kan? Ibu jari je lah katalah sendi. Sendi kena gaut ke kenapa, tak boleh gerak dah, sakit dah, nak makan ke nak nulis ke nak apa dah susah dah. Jadi dalam agama kalau kita faham, sepatutnya setiap hari tu kalau satu sendi tu dia punya sedekah tu subhanallah, kalimah subhanallah, kita kena berzikir subhanallah sebanyak 300 kali lah satu hari. Kan? Alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya zikir-zikir yang simple tadi tu, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah tu, sedar ke tak sedar rupanya dia merupakan kalimah-kalimah sedekah juga. Kan? Untuk memberi keperluan, untuk keperluan kita lah. Kan? Jadi hadis tadi itu memang jelas Nabi menyatakan antara salah satu cara untuk kita menghindarkan kemurkaan Allah, selamat daripada bakaran api neraka, selamat daripada azab kubur, salah satunya ialah sedekah, amalan bersedekah. Jadi sedekah ni pula kalau kita nak faham, jangan bersedekah dengan manusia saja, dengan semua makhluk, dengan haiwan. Itulah konsep ada orang fikir sedekah ni dengan manusia saja. Baru ni saya masuk hutan dengan kebetulan guru saya tu, kita pun masih mengaji juga kan. Dia kata, Zali, jom kita masuk hutan. Kita masuk hutan lah di Ulu Jengal, masuk sana 3 hari 2 malam duduk dalam hutan belantara ni kan. Jadi kita bawa lah makan nasi apa semua. Bila kita dah makan kenyang semua, dia kata tak habis. Memang tak boleh nak basuh lah, benda tak habis kan. Saya guru kata tak apa, pergi basuh dulang tu dekat sungai. Jadi mana makanan yang lebih tu lepaskan dalam sungai, niat sedekah untuk ikan. Kan? Walaupun ikan tu dia dah ada makanan dan dia kan, tapi maknanya kita niatkan sedekah. Jadi bukanlah kita buang sisa makanan, sebab kalau kita buang tu jadi membazir, kita berdosa kan. Dan membazir itu adalah amalan syaitan. Kita ni kawan syaitan lah. Tapi dah benda tu tak boleh habis, betul tak kan? Tak boleh nak makan. So maknanya sambil tu kita pun lepaskan dalam sungai, niat beri makan kepada ikan, kepada haiwan-haiwan yang ada dalam tu. Jadi bermakna bila kita faham, dan untuk selamat daripada neraka, azab kubur, kan, daripada murka Allah, kita dituntut bersedekah. Bersedekah ni bukan untuk manusia saja. Jadi sebab tu kalau kita faham, dengan kita menjaga alam persekitaran kita dah minum air botol tu kita tak campak dekat sungai, sebab bila botol tu melekat dekat sungai jadi macam-macam pencemaran macam-macam lah. Jadi akhirnya haiwan-haiwan ikan jadi lupus. So berdosa tu. Kan? Jadi dalam sebenarnya kita membuat kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain pun, bila kita faham di situ pun merupakan antara lain sedekah juga kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik Ustaz, banyak lagi kita akan tanyakan Ustaz. Banyak lagi kita akan diskusikan. Cumanya sekejap lagi kita nak tanya Ustaz jugalah. Betul ke sedekah ni dapat padamkan kesalahan macam air menghapuskan ataupun memadamkan api? Insya-Allah kejap lagi kita tanyakan. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali bersiaran kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini sangat istimewa. Pagi ini kita murnikan dengan pengajian hadis dan kita fokuskan topik kita pada tangan yang memberi. Dan insya-Allah saya yakin para penonton yang budiman yang menonton juga sebenarnya selalu memberi. Insya-Allah kita terus konsisten dan juga terus istiqamah. Cumanya pagi ini kita sama-sama dapatkan ilmu dan juga perkongsian daripada yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim. Baik Ustaz, sebelum kita nak tanya ke Ustaz tadi soalan yang saya berikan sebelum kita rehat tu, ada satu soalan yang cantik daripada Izzara di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz huraikan peringkat-peringkat afdal yang seharusnya tangan yang memberi itu? Adakah peringkat-peringkatnya? Ataupun orang yang kaya lebih kena bagi ke? Kemudian yang kedua, apakah keutamaan yang perlu seseorang itu memberi selayaknya mengikut syariat Islam? Keutamaan siapa? Adakah ada keluarga dia dulu ataupun jiran dulu? Silakan Ustaz. Ya, pernah satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kan? Tanya kepada Rasulullah bila sebab apa antara amalan-amalan ni Allah turunkan peringkat kan kepada Nabi untuk disampaikan pada para sahabat. Contoh macam ibadah zakat. Ibadah zakat difardukan kepada umat Islam pada tahun kedua hijrah di Madinah ketika itu. Kalau kita tengok ayat di Mekah ni banyak cerita tentang keimanan dan ayat-ayat Madinah ni cerita tentang amalan-amalan kan. Tu. Jadi pada tahun kedua hijrah tu antara ayat yang turun ialah ayat tentang kewajipan berzakat kan. Diwajibkan untuk orang Islam berzakat sekian bila dah cukup syarat dan sebagainya. Jadi sahabat pun bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah kan, macam mana kami nak menginfakkan harta ni, yang zakatnya, yang sedekahnya, yang apa-apa lagi lah macam-macam kan. Jadi Nabi pun mengajukan perkara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebab tu kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah ada ayat yas'alunaka madza yunfiqun kan. Ya Allah kan, ni sahabat-sahabat aku ni kan, umatku kan, hamba-mu bertanya macam mana ni yang nak cerita bersedekah, berzakat, infak ni macam mana kan, macam mana sebenarnya kan. Jadi pun maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, qulil afu, beritahu kepada mereka kan, yang mereka nak jadikan zakat ke sedekah tu itu adalah lebihan. Maksud lebihan tu apa dia? Sebelum kita nak berzakat, sebelum kita nak bersedekah ni ada infak, ada keutamaan, ada perkara yang kita kena utamakan. Apa dia? Makan minum lah. Betul. Keperluan diri sendiri dan keluarga. Itu kalau sebab tu kalau kita lihat dalam Islam dikategorikan ada 6 perkara yang namanya haddul kifayah, tahap kecukupan. So maknanya kalau kita nak rasa kita ni alhamdulillah rezeki yang Allah berikan kepada kita ni cukup, kita ukur 6 perkara kan. Maknanya makan, pakai, tempat tinggal, apa lagi? Perubatan, pendidikan, pengangkutan. Ada 6 perkara ni kan. Jadi kalau 6 perkara ni terjaga kan, maknanya Allah bagi kita rezeki, kita boleh tampung 6 perkara ni tadi tu. Rumah ada, rumah sewa ke, rumah kecil ke, rumah besar tak ada masalah. Makan minum ada kan. Lepas tu pakaian ada, lepas tu pengangkutan ada kereta, lepas tu ada perubatan, lepas tu ada pendidikan. Ada 6 perkara ni kita boleh tampung, maka insya-Allah hidup kita akan sempurna kan. Cuma tahap kecukupan tu kena tanya pada kita lah. Kita ni cukupnya berapa? Cukupnya 10,000. Jadi kalau 10,000 gaji kita 20,000, memang lebih pada cukup lah kan. Contoh kan, kita perlukan 10,000, gaji kita 8,000 kan. Jadi adakah 10,000 tu yang kita punya keperluan tu benar-benar perlu? Sebab nak kena tengok juga. Sebab tu kalau kita tengok keperluan pula, dia punya tu ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniat kan. So maknanya dalam 10,000 ni yang income kita 8,000, yang kita kata kita rasa tak cukup tu sebab habis kat mana? Habis dekat perkara yang aksesori ke? Kan, habis kat cincin, habis kat handphone, habis kat atau keperluannya. Ataupun habisnya dekat darurat. Oh memang anakku ramai, anakku ada 20 orang. Oh memang tak cukup kalau nak makan satu hari satu guni beras contoh kan. Memang contoh kan. Jadi kalau ini kita dia boleh jatuh miskin. Dengan tak cukup lagi 2,000 tu dia jatuh miskin. Contoh ini dia punya tu. Jadi sebab tu dalam isu hari ini sebelum kita nak bersedekah ke, sebelum kita nak berzakat ke, Allah tu tak kejam, Allah tak zalim. Dan walaupun memanglah berdasarkan keimanan masing-masing. Kan sebab tu dalam kita membayar zakat ni, dalam kita nak bersedekah ni ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama maknanya berapa income kita satu tahun, 100,000 ke, 50,000 ke, kita tak ada cerita net, tak ada cerita apa, berapa yang kita dapat setahun terus kita keluarkan 25%. Contoh. Itu zakat. Itu jadi zakat. Ini kata orang
kaedah yang pertama. Maknanya tak ada penolakan-penolakan ni. Berapa aku punya income satu tahun, 100,000, bermakna zakat aku 2,500. Ya. 2,500 bagikan 12, so kita pecah-pecah lah tiap-tiap bulan kita keluarkan 200 contoh. Kan? Tapi kaedah kedua, berapa pendapatan kita setahun, kita tolak kita punya keperluan, bayar rumah, bayar kereta, bayar apa semua bayar habis. Itu dia. Kan? Ya. Habis itu dia. Kan? Ini tak cukup lagi pula ni. Itu masalah tu. So maknanya kita nak kena jaga juga. Sebab tu diletakkan penolakan-penolakan yang wajib. Ini berapa diri, berapa rumah, berapa. So tak nak kena ikut pengiraan tadi tu ada lebihan. So lebih tu katalah tinggal 20,000. 20,000 tu atas pada nisab, keluarkan 25% zakat dia. Kan? Jadi bermakna kalau ditanya tadi tu tahap-tahap. Tahap-tahap tu maknanya kita kena lepaskan yang fardu dulu. Keperluan yang wajib dulu. Kan? Tapi kalau memang itu kita punya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah bagi aku macam-macam, tak apa, takkan aku nak bagi, itu terpulanglah, tak jadi masalah. Cuma jangan cakap pula yang mengeluarkan zakat banyak, yang menginfakkan harta banyak tu jangan cakap pula kepada orang yang apa kau ni sikit-sikit kira kan. Tapi kalau ni member baik dan saya dengan hadari kan. Itu tak apa aku cakap engkau ni kan dah glamour masuk TV lah apa semua nak berkira lagi. Itu tak apa. Tapi jangan peli-peli orang tak tu pasal. Silap pula nanti amalan kau jadi kosong. Kan? Sebab jangan lupa sedekah dan zakat, infak, menyumbang harta ni kalau rujuk kepada Al-Quran, Allah ada sebut. Janganlah kamu susuli kan, pemberian kamu dengan bil manni wal azah. Man ni maknanya kata orang ngungkit-ngungkit. Kan? Azah ni kata-kata tadi dah. Kata-kata kan. Jadi kena jaga kan? Jaga amalan kita. Yeah. Okey Ustaz, sebelum Ustaz menjawab soalan yang kedua, keutamaan kita sedekah kepada siapa tu, ada pemanggil tele kita ni. Jadi kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Sihat ya, Tuan Haji? Ya, alhamdulillah. Okey, lama tak dengar suara Tuan Haji kita, Haji Ismail. Okey, Haji Ismail. Mungkin ada soalan berkaitan dengan sedekah ni. Haji Ismail nak tanya kan? Okey, ya. Okey, soalan saya nak tanya Ustaz. Apakah punangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala pada tangan yang memberi pada orang yang sangat-sangat memerlukannya? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail kalau dia tanya soalan, Masya Allah. Kita semua tertanya-tanya soalan tu. Lah Haji Ismail tolong tanya dah. Baik Ustaz, ganjaran atau pulangan kepada orang yang memberi, apa ganjarannya Ustaz? Kita nak tahu juga tu. Okey, ganjaran pulangan tu tak salah untuk kita tahu. Betul. Kan? Sebab itu pun motivasi. Dapat syurga, dapat pahala macam mana, pahala banyak mana, itu motivasi kan. Tapi bila kita dah sekian lama kita dah beramal, kalau kita masih lagi duk tanya apa ganjaran dia, apa dapat tu dapat ni, semacam tak comel lah kan. Tapi tak apalah kan, kita kena tahu sebab kalau tak tahu susah. Kan kau ni sedekah banyak ni kenapa kan? Sebab kita tahu kelebihan. Betul tak kan? Tapi dalam masa yang sama sampai ke satu tahap dah sebenarnya bukan sebab kelebihan, bukan sebab ganjaran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, purposely, semata-mata. Dah tak ada apa dah. Tapi kalau kita buka dalam Quran, dalam hadis memang banyak cerita sebenarnya. Banyak sangat cerita ganjaran. Ayat yang paling popular dalam Al-Quran, Allah sebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathil habatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta ni pada jalan yang benar, pada orang yang benar. Sebab hari ini memang betul kita boleh sedekah mana-mana kita nak sedekah. Betul tak? Oh, keluar tu kita sedekah, keluar tu orang sedekah. Kita orang ni datang kita sedekah, orang ni datang kita sedekah. Tak apalah, silalah. Kan? Binatang datang kita pun sedekah bagi makan. Tak apa. Boleh tak jadi masalah kan. Cumanya kita macam tadilah, kita nak kena jaga hati kita nak jaga sedekah kita, dan kalau boleh bersedekahlah di tempat yang memang betul-betul memerlukan. Kan? Sebab walaupun memang pernah berlaku zaman Nabi hidup, ada seorang sahabat tu rajin bersedekah. Dia bersedekah pula malam-malam. Dia tak nak tunjuk kat orang. Sebab ialah itu antara contoh-contoh. Dan sebab Nabi pun ada sebut sab'atun yuzilmullah yaumal la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan masuk syurga, kan, yang dapat lindungan arasy di akhirat, di mahsyar. Salah satunya ialah orang yang tasaddaqa biyaminihi, dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Kan? Ini paling dekat ni. Maknanya kalau dia bagi dengan tangan kiri, tangan kanan tak nampak. Dia bagi dengan tangan kanan, tangan kiri tak nampak kan. Jadi itu nak ceritakan apa tu? Itu ganjaran besar tu Ustaz. Bukan nak ceritakan tentang bila nak sedekah je simpan tangan kiri. Betul kan? Ataupun bila sedekah diam-diam. Sebenarnya kesimpulan daripada
apa ayat tadi tu, hadis tadi tu, ikhlas. Ikhlas maknanya memang betul ada sedekah yang kena buat terang-terangan. Buat mokap cek besar-besar ke, cek tu mokap cek tu besar tapi sedekah dia RM50 je. Tu dia kan. Tak berbaloi lah mokap cek besar tu kalau 5 juta, 500 ribu kan. Jadi kalau sumbangan yang betul-betul bentuk besar tadi tu macam zakat kan. Jadi CSR yang perlu dikeluarkan kan. Jadi mungkin itu perlu ditunjukkan sebab nak mendidik orang. Engkau ni kaya tapi tak bersedekah. Kau ni kaya tak tolong orang miskin. Jadi tapi ada yang perlu ditutup, disimpan kan. Jadi bila mana kita menderma, menginfak dengan penuh ikhlas kan, maka ganjaran tu sebenarnya 1 jadi 7. RM1 pahalanya jadi RM7. Bercabang pula Ustaz. Bercabang kan. Lepas tu bila dah 7 ni boleh jadi 7 kan. Tadi 1 jadi 7. 7 ni boleh jadi 70. Pecah pula. 7 ni boleh jadi 700. 7 ni boleh jadi 7,000, boleh jadi 70,000, 700,000, 7 juta. Jadi sebenarnya sebab tu Allah bagi tahu wallahu yudha'ifu liman yasha. Kan? Sebenarnya suka hati Allah lah berapa Allah nak gandakan kita punya kelebihan daripada bersedekah ke berzakat tadi tu. Sebab bila mana kita memberi kepada orang yang benar, dengan cara yang benar, dengan hasil yang bersih, suci, halal, dengan hati pula. Jadi, Masya Allah sebenarnya ganjaran di sisi Allah tu sangat luar biasa. Maksudnya Ustaz tak terjangkau dengan akal kita. Akan digandakan mengikut apa yang Allah mahukan. Kemudian mereka yang bersedekah juga dengan ikhlas, maka akan mendapat ganjaran iaitu tergolong antara 7 golongan tersebut yang mendapat naungan Arasy. Subhanallah. Okey Ustaz, kita bila Ustaz Ghazali ada ni ramai orang nak tanya soalan ni. Jadi kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Ghazali Ibrahim. Dari Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Umar. Ya, saya. Ini rajin bersedekah ni gaya ni. Ini kalau lalu je tabung masjid ni confirm lah ni. Tak lepas ni. InsyaAllah. Okey, silakan Haji Umar. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Macam mana Ustaz ada menyebut tadi mengenai sedekah ini, tangan yang memberi ini. Jadi ada Ustaz menyebut tadi mengenai bukanlah sedekah itu sesama manusia saja. Ada kepada ikan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang dan sebagainya, kepada alam sekitar ini. Soalan saya Ustaz, adakah ganjarannya sama apabila kita bersedekah kepada makhluk Allah ni walaupun bukan manusia ini? Adakah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu sama dengan kita bersedekah sesama manusia? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Soalan yang lain daripada yang lain ni, Haji Omar ni. Macam mana Ustaz? Kita sedekah selain daripada manusia, bagaimana pula ganjarannya Ustaz? Silakan. Sebenarnya kalau kita fahami maksud ayat yang saya baca tadi tu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, ni Allah memang cerita tentang kelebihan orang yang bersedekah, berzakat, membantu orang lah, macam-macam lah. Yang berkorban itu, berkorban ini dan sebagainya. Memang kalau kira matematik dia, bagi RM1 boleh jadi RM7, boleh jadi RM70, boleh jadi RM700, boleh jadi RM7,000, boleh jadi RM7 juta. Maknanya Allah ganjarkan benda tu. Kalau RM1 jadi sekian. Tapi itu kira-kira matematik. Sebab tu hujung ayat tadi Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sebenarnya suka hati Allah lah, Allah nak gandakan apa yang kita berikan tadi itu, kerana sungguhnya wallahu wasi'un alim. Kerana sungguhnya Allah itu dia punya kekayaan tu meliputi segala-galanya dan dia Maha mengetahui. Maha mengetahui. Dengan RM1 yang kita beri kepada fakir miskin tadi, RM1 tu, nak tunjukkan, nak terjemahkan RM1 tu jadi RM7 ke segi pahalanya. Dekat akhirat lambat lagi ni, syurga lambat lagi ni, dekat kubur pun lambat lagi ni. Tengok dengan RM1 tadi tu, dia pun pergi nak start kereta, tengok dekat kereta tu ada paku. Nampak paku tu. Tengok sebelah tu pula kedai tayar. Dia pun pergi kat kedai tayar tu, cabut paku tu, cucuk RM5 je. Bayar RM5 kan. Bayar RM5 je. Memang kita nampak, aku tadi dah bagi sedekah RM1. Tiba-tiba kena bayar pula RM5 pasal tayar pancit ni. Dia kena tampal. Tapi katalah dengan kita tak bagi RM1 tadi tu kat fakir miskin tu, kita pun habis makan pun, kita pun start kereta, kita tak nampak paku tadi tu. Kita berjalan, tengok-tengok tengah jalan kat highway, tayar tu meletup. Macam tu. Mana ada kedai kat tengah lebuh raya? Mana ada kedai satu. Nak kena towing satu bab. Betul. Katalah jadi aksiden pula. Guling sana, guling sini dah.
Jadi tengok RM1 tadi tu, katalah kalau harga kereta kita total loss kan, meletup ke apa, accident, kalau dijumlahkan semua tu masuk hospital kena bayar macam-macam tu, nilaian dia RM70,000. Kan? Rupanya sedekah yang kita bagi tu dengan benar-benar ikhlas, walaupun RM1, tapi Allah gandakan pahala jadi sampai 70,000 punya nilai. Allah selamatkan kita daripada aksiden, tayar kita pancit, tak jadi apa-apa. Tengok kita keluar-keluar nampak ada paku, kita pun terus pergi kedai dan baiki kan. Jadi sebenarnya wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sebab tu jangan berkira dengan Allah. Allah tak pernah berkira dengan kita. Ramai yang terfikir Ustaz, bila bersedekah ni digandakan kembali duit yang diberikan, rupanya mungkin mak punya ustaz itu silap. Mungkin itu silap. Mungkin juga daripada kesusahan tu Allah kurangkan. Ya. Allahu akbar. Baik. Baik Allah selamatkan duit kita. Ya. Kalau memang katalah memang saving kita ada 7,000 ke 70, Allah selamatkan. Kalau tidak habis semua ni. Okey Ustaz. Itu di pencerahan kejap lagi Ustaz. Banyak lagi kita nak tanya ni. Seronok ni bila sembang dengan Ustaz ni. Rasa macam hari tu kedai mamak Ustaz. Okey, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan kami bawakan para ilmuwan ataupun panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman dan juga membawa pencerahan kepada semua. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita sama-sama dapatkan pencerahan berkaitan dengan tangan yang memberi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim. Dan alhamdulillah Ustaz, daripada awal tadi Ustaz mukadimahkan tentang bagaimana kepentingan kita belajar hadis, bagaimana ulama terdahulu memperjuangkan hadis itu sangat hebat, dengan kelebihan yang mereka ada menjaga yang disebut sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu hadis. Dan sekarang ini kita dah sampai ke peringkat yang satu yang dipanggil sebagai peringkat yang sangat hebat, iaitu kita mengetahui tentang kehebatan tangan yang memberi itu. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak tanyakan lanjut tentang dosa itu boleh dipadamkan dengan sedekah ini, ada satu pemanggil di Thailand ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh saya tahu dengan siapa bercakap? Saya Cik Ilyas daripada Air Hitam, Pulau Pinang. Baik Encik Ilyas. Okey Encik Ilyas, mungkin ada sesuatu yang nak ditanyakan kepada yang berbahagia Ustaz berkaitan dengan tangan yang memberi ni? Ya. Bagaimana Ustaz kalau kita sebelum memulakan sesuatu perjalanan seperti musafir ni, adakah lebih baik kita memulakan dengan bersedekah dahulu? Kalau benarkah kalau dengan sedekah itu juga kita dapat mengelakkan satu arah bahaya bala bencana atau mengelakkan daripada satu malapetaka ya? Qada dan qadar. Baik. Boleh ada bagi pencerahan Ustaz? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia satu soalan daripada Encik Ilyas, sangat baik para penonton sekalian, kerana mungkin saya boleh sebutkan sedikit Ustaz sebelum Ustaz nak jawabkan tu. Hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW bersabda, mafhumnya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah dan menolak cara mati yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adakah boleh menolak malapetaka itu sedekah? Pada dasarnya itulah, banyak lagi hadis. Memang Nabi pun ada sebut, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, perbanyakkanlah sedekah. Barang siapa yang nak dihindarkan daripada bala bencana musibah, hendaklah bersedekah kan. Sebab memang dengan bersedekah tu boleh terselamat. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita kena faham, contoh ada yang memang kita tak boleh lari. Kan? Kau sedekah macam mana pun, kalau sampai time mati kau mati. Itu dia kan. Itu kena pegang betul kan? itu. Cumanya dengan kelebihan kita banyak bersedekah ni,
cara mati kita indah mungkin. Tengah solat, tengah dalam kebaikan. Bermusafir kan? Tadi yang ditanya Musafir, tapi bukan aksiden, bukan apa. Contohnya, itu berkat maknanya sedekah tadi. Dengan berkat kita banyak tolong orang, banyak infak, banyak berbagi idea, banyaklah. Membantulah sebab bersedekah ni macam tadi bukan duit saja. Kita ingat semua segala-galanya duit. Memang betul, tak ada duit susah. Tapi maknanya, takkanlah dengan kita ada ilmu sedikit, kita ada masa sikit, kita ada tenaga sikit, kita ada ruang untuk berbakti, tak nak bakti. Contoh kan, anak-anak nak berbakti kepada ibu ayah, bukan duit tiap-tiap bulan. Betul. Kan? Bukan duit tiap-tiap bulan. Kan? Kalau kita cakap duit, mak kita bukan tak ada duit, dia pun ada duit juga. Tapi sebenarnya dia nak tengok masa kita, dia nak tengok komitmen kita, siapa yang rajin balik, siapa yang malas balik kan. Kasih sayang tu. Jadi maknanya sebenarnya bila nak cerita pasal memberi ni, cerita pasal bersedekah ni bukan duit je. Kan? Sebab tu dalam hadis yang mula-mula tadi tu, kalimat thayyibah kan, dengan kata-kata yang baik kan, itu sedekah juga. Betul tak? Dengan kita ucap zikir. Sebelum nak naik kenderaan, kita bacalah apa-apa doa. Memang disarankan ada doa-doa dia. Kan? Dan kelebihan baca ayat kursi sebulan nak musafir kan, kelebihannya kita akan terselamat daripada malapetaka, musibah kan. Maknanya itu pun dikira juga sebagai sedekah. Banyak sebenarnya memang dah jelas dah apa yang Nabi sebut tu, sebab Nabi ni shadiqul masduq. Nabi ni benar lagi dibenarkan. Nabi takkan kelentong, takkan menipu. Yang nipu kita. Yang kelentong kita kan. Yang tak faham, yang tak reti pun kita. Jadi sekarang ni cerita kita hari ni macam mana kita bulatkan hati kita kepada apa yang Nabi sebut. Kepada Nabi itu. Jadi kita yakin ke tidak? Yakin ke tidak dengan janji Allah. Jadi kalau kita semua duk fikir bagi RM1 jadi 7, tapi itu yang kita pilih situ, Allah selamatkan saving kita selamat, tak itu tak ini. Tadi macam Haji Omar tanya, kalau kita bersedekah kepada haiwan binatang beri makan, memang kita takkan bagi duit kepada kucing, nak duit. Berapa kau nak? RM5 kan? Tapi kita bagi dia makan. Tapi nilaian makanan tadi tu ada duit kan? So bagaimana? So maknanya apa kelebihannya Allah akan berikan kepada kita? Kan? Dan kucing tu tak bagi kita duit. Betul tak? Tapi kucing tu dia bagi doa dia. Kan? Dari sudut lain kita akan dapat. Kan saya dah sebut, bila Ustaz Ghazali ada bersama dengan kita, mesti akan ramai yang orang akan menelefonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu dengan siapa kami bercakap? Abdullah Osman daripada Seremban. Okey, Encik Abdullah. Apa yang nak ditanyakan? Silakan. Ni Ustaz. Kan tentang duit zakat ni, salah satunya adalah untuk mensucikan harta kita. Jadi bagaimana macam institusi kewangan yang ada riba dan sebagainya, dia mengeluarkan zakat dan bersedekah. Dan begitu juga kalau duit-duit haram ni dibinakan masjid, bagaimana? Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah. Itu dia ada dua soalan beliau tanyakan. Sebenarnya mungkin boleh digabungkan juga. Bagaimana zakat ini dikatakan menyucikan harta. Tapi dalam keadaan kita sistem ada yang terlibat dengan riba, macam mana. Kemudian yang keduanya, macam mana duit yang tidak pasti ataupun yang dinyatakan haram itu kita buat masjid. Macam mana Ustaz? Baik tapi tak apa, ini sekadar jawapan simple ringkas. Boleh tanya kepada ahlinya sebab hari ini pun alhamdulillah perbankan Islam ni dah pesat dah sejak tahun 1983 sampai sekarang. Malaysia pun jadi hub kepada perbankan Islam. Jadi kita semua dah tak perlu risaulah. Kebanyakan semua perbankan semua dah ada Islamic punya perbankan. Jadi dah ada panel-panel dia, pakar rujuk dia, dan mereka pun adalah kaedah-kaedah nak bayar zakat macam mana. Jadi isu tentang bank tu ada masih terlibat dengan riba dan sebagainya, adakah zakat yang dibayar tu boleh tutup riba, tu memang sama sekali tak boleh. Sebab zakat riba-riba kan. Itu dia kan. So ini bukan mazhab Robin Hood. Robin Hood rompak dia tolong miskin. Itu bukan tu kan. Jadi tak boleh. Seginya sebab yang air api. Memang kalau bercampur tak boleh. Tak boleh. Jadi hari ini masyarakat Islam hari ini jangan risau sebab perbankan Islam dah meluas dah pesat dah. Mana-mana bank pun kalau dia ada kaunter kata orang yang bukan Islam, kaunter Islam ada kan. Jadi zakat ni hanya dikeluarkan daripada perbankan yang Islam saja. Dia tak melibatkan satu lagi ni. Tapi dalam masa yang sama katalah bank-bank yang ada lagi dana-dana riba ni dia sponsor pula. Hantar orang kampung tu, hantar buat masjid. Jadi duit tu boleh buat ke masjid. Boleh, tapi bukan kubah masjid, bukan bangunan masjid, bukan
beli sejadah masjid, beli mimbar masjid. So kita gunakan duit tadi tu yang duit yang mungkin tidak patuh syariah nama dia, mungkin tak clear, tak jelas sumber dia, kita boleh binakan tandas. Kita boleh binakan turap jalan tu, katalah keliling masjid tu kita nak turap, kita nak buat pagar masjid, kita nak buat landscape kan. Jadi boleh digunakan dalam kita nak buat bus stop depan masjid tu, nak buat tempat orang wakaf-wakaf macam-macam tu, tempat rehat tu boleh kan. Jadi ada perbahasan lah. Jadi dana wang-wang yang tidak patuh syariah ni pada dasarnya boleh digunakan untuk tujuan maslahah ammah, untuk kepentingan orang ramai kan. Ada pokok depan masjid nak roboh, boleh pakai itu duit untuk potong Tapi itu dalam pokok. binaan masjid tidak boleh ya? Dalam binaan masjid bagi duit kat penceramah, ustaz dai datang sana bagi duit tu, besok ceramah dia ada high sikit dan nanti dah lain macam dia pergi kan. Itu tak boleh lah kan. Jadi tapi jangan risaulah sebab ada ahli-ahli dia. Boleh tanya, dan siapa-siapa pun korporat pun kalau dia nak menderma tu dia kena pastikan wang ni untuk apa sebenarnya kan. Jangan mentang-mentang sedekah bagi kat masjid, kita tak tahu ujung pangkal dia, tengok lepas tu masjid tu pun tutup. Kan? Itu masalah tu. Sebab datang daripada sumber-sumber yang tak jelas tadi tu. Kita kena betul-betul periksa Ustaz mana sumbernya tu. Okey Ustaz, kita bertuah sebab ada lagi pemanggil kita lain ketika ini. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria pagi ni. Siapa yang bercakap ni? Haji Tukina. Oi, masya-Allah. Haji Tukina. Tuan Haji sihat, Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sehat. Dan saya doakan semua ustaz dan da'i. Amin. Amin. Haji Tukinun, saya yakin kalau nampak aja tabung orang susah, sedekah terus ni. Pendekkan cerita soalannya begini ustaz dan da'i. Ya, silakan Haji. Ini cerita orang sakit lah ustaz. Orang sakit? Orang sakit. Lama sakit tapi dikata tak baik-baik. Kan Panadol pun ialah tak kurang. Jadi adakah benar ustaz, kalau kamu bersedekah, kat mana-mana lah tak kisah sedekah, boleh memulihkan atau menyembuhkan atau mengurangkan sakit awak dengan cara bersedekah. Jangan pulang pada Panadol saja. Jadi nak minta pandangan ustaz, betulkah perkara yang begini berlaku ustaz? Itu soalannya. Maksudnya sedekah itu boleh sembuhkan sakit? Maknanya jadi penyembuh ataupun... Ya. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat lagi saya nak ke tempat Tuan Haji Tukino ni. InsyaAllah satu hari nanti. Johor ya? Ya betul Ustaz. Betul ke Ustaz? Sedekah boleh sembuhkan ataupun membantu untuk sembuhkan sakit? Ya, kalau kita rujuk pada hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, hassinu amwalakum bizakah, bentengilah harta kamu dengan zakat, wadawu mardakum bisadaqah, dan rawatilah, obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Jadi Nabi ada sebut. Masya-Allah. Nabi benar lagi dibenarkan. Betul. Jadi apa yang Haji Tukinan tu sebut sebenarnya benarlah berpandukan kepada hadis tadi. Tapi kita nak kena yakinlah menyembuhkan tu Allah. Ya. Kan? Yang menyembuhkan tu Allah. Jangan silap kat situ. Yang menyembuhkan tu Allah. Yang datangkan sakit pun dia, yang datangkan ubat pun dia. Kan? Cuma ubat dia tadi tu macam tadilah, dah makan ini tak baik, dah makan ini tak baik, dah madu itu dah macam-macam madu semua dah. Dah bermadu pun dia juga. Tapi tak sihat, tak baik apa semua kan. Rupanya nak cek lagi, rujuk dalam hadis dah disebut. Masya-Allah. Kan? Nabi sebut, makna obatilah dan rawatilah sakit kamu dengan bersedekah. Jadi cuba kita fikir, berapa ramai di kalangan kita ni, bila cerita pasal berubat, ada tak kita amalkan sunnah Nabi SAW? Berubat kita semua, kebanyakan semua berubat. Pergi orang tu, pergi jumpa orang ni, bayar tu, bayar ni. Betul, kita ambilkan kepakaran itu untuk proses perubatan tadi tu. Betul. Bila kita bayar tu, ada tak kita bayar tu niat bersedekah contoh. Kita bagi RM10, kita bagi kat dia RM20 lebih. Ataupun RM10 yang kita bagi kat dia tu, adakah semata-mata kau bagi barang, kau bayarlah, habis ceritalah. Sedangkan sebenarnya Nabi ada sebut satu dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin, satu dinar yang kamu berikan kepada fisabilillah, dengan satu dinar yang kamu berikan kepada ahli keluarga kamu untuk makan minum apa semua, dinar yang RM1, satu dinar kamu berikan kepada ahli keluarga kamu untuk makan minum, itu adalah dinar yang paling terbaik. Makna pahala ganjaran dia. Jadi hari ini kita nampak sedekah tu orang miskin, sedekah tu fisabilillah, sedekah tu masjid surau. Dia tak nampak sebenarnya RM1 yang dia keluar, kalau niatkan bersedekah untuk ahli keluarga dia pun besar tu. Betul. Besar tu. Jadi satu memang dia melepaskan keperluan makan minum tu. Satu lagi dia bersedekah kepada ahli keluarga dia. Sebab tu dalam mazhab Hanafi bila ditanya mana lagi bagus bersedekah,
orang lain ataupun ahli keluarga sendiri yang miskin. Katalah orang miskin yang lain, ni ahli keluarga kita pun kita tahu ni adik-adik beradik kita, saudara mara kita yang susah, pakcik-pakcik ni yang susah, yang tolong kita masa kecil pergi sekolah sebagainya kan. Ada yang masih belajar di universiti. Susah sekarang kan. Jadi sebenarnya dalam mazhab Hanafi lagi bagus kamu bersedekah kepada ahli keluarga. Sebab bila bersedekah kepada ahli keluarga dapat dua, satu pahala bersedekah, satu lagi pahala silaturahim. Masya-Allah. Jadi silaturahim pun boleh menggandakan lagi rezeki, boleh menolak macam-macam daripada. Jadi dalam situasi hari ini, situasi sebenarnya, sebab tu bila kita sebut pasal hadis ni bukan kita nak bahas ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu', ini dhaif jiddan, bukan kita nak bahas itu saja. Tapi kita nak ceritakan kita dah sekian lama kita beramal. Katalah kita ambil umur kita ni start akil balik pukul 15 tahun dulu. Macam saya sekarang ni katalah umur 50 tahun. Tolak 15, 35 tahun. 35 tahun saya ni, adakah saya ni telah benar-benar membenamkan diri saya ni dengan hadis tadi tu, dengan hadis Nabi ni. Sebab kalau cerita pasal sedekah ni, bukan setakat dia fikir aku bagi RM1 dapat RM7, dapat RM70 kan. Luas sebenarnya bila kita fikir berapa pun kita yang bagi ni, kita tak berkira dengan Allah, sebab sebenarnya Allah dah bagi kita makan hari ni, makan besok. Contohlah, ini bukan nak cerita sombong apa semua. Asalnya dai pun sama juga. Kita ni yang mungkin handsome ni kan. Gitu kan. Bukan apa, sebab ialah orang tahu kita selalu keluar TV ceramah sana ceramah sini, dia orang pun tahu ustaz-ustaz ni duit tak banyak apa semua contoh kan. Saya pengalaman saya sendiri masuk kedai restoran makan, kita makanlah cara kita, tapi bila kita nak bayar dah ada orang bayar dah. Dah ada orang tolong bayar kan. Bahkan ada beberapa tempat saya pergi, ini lillahi ta'ala ni, bukan saya nak cakap apa, ialah mungkin orang tu pun tahu ustaz ni tak banyak duit, kesian tengok ustaz ni kan, makan pun lebih kurang je, jaga badan ke apa, sebenarnya ke duit tak ada kan. Rupanya dah dibayar satu. Lepas tu ada sampul surat, dia kata orang yang bayar tu bagi kat ustaz. Bagi kat ustaz. Allah Akbar. Tengok. Beratus juga. Saya kata, tengok kan. Jadi nak beritahu, itu bukan nak bagi tahu suruh jadi ustaz kan. Jadi siapa-siapa pun tak jadi masalah kan. Cuma cerita kat sini, yang satu kita kena beryakin dengan hadis Nabi tu. Betul. Kena yakin. Macam mana kita yakin pada Quran, hadis pun kita kena yakin. Sebab tak sempurna. Betul. Beriman dengan Quran tanpa beriman dengan hadis, tak sempurna. Sebab Allah pun sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata cinta pada Allah, buktikan cinta kamu kepada Rasulullah. Jadi salah satunya ialah yakin kepada kalam ataupun hadis Nabi SAW tadi. Baik Ustaz, insya-Allah juga kepada para penonton yang menonton ketika ini, sebagai inspirasi kita akan bersama dengan seorang individu yang juga beringan dia punya tangan untuk memberi. InsyaAllah nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya, terima kasih kepada anda semua kerana terus setia, terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okay, macam biasa hari ini kita terus memanfaatkan masa pagi kita dengan memperoleh ilmu, dan kita bicarakan tentang tangan yang memberi, pengajian hadis kita. Dan bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim, dan kepada para penonton sekalian, kita sangat sangat bertuah kerana kita akan terinspirasi dengan seorang individu ini yang kita dah dapat hubungi beliau, yang berbahagia Ustaz Khailil Razak ataupun dikenali sebagai Ustaz Tidur, yang bersama dengan kita sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat Ustaz, alhamdulillah sihat Ustaz. Sebelum nak tanya soalan ni, macam mana boleh dapat gelaran Ustaz Tidur tu? Tapi alhamdulillah sekarang dah celik je. Ustaz Tidur tu mesti saya bawa balik daripada Turki lah. Saya buat satu modul nama dia Tidur, Taklim Iman Dakwah Orang. Itulah Ustaz. Masya Allah, kalau saya tidur lain. Lain tidur betul tu. Okey, Ustaz Khailil, kita bersama dengan kita juga, iaitu Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Kita bincangkan dengan tangan yang memberi. Cumanya difahamkan Ustaz sebagai seorang penceramah motivasi, bukan sekadar kepada guru dan juga pihak sekolah. Ustaz juga memberi ceramah kepada ibu bapa, bahkan ibu bapa Ustaz sendiri juga adalah seorang usahawan. Macam mana Ustaz boleh
mendapatkan inspirasi untuk terus memberi kepada golongan yang memerlukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah ustaz-ustaz semua, tuan-tuan dan puan sekalian, saya mula buat bagi-bagi buat kerja-kerja kebajikan ni. Dulu saya tak fikir benda ni, tapi bila satu hari tu saya nampak guru saya Ustaz Ibit Liu yang masa tu dia tengah viral masa dekat Kedah, ingat tak? Ya. Yang masa satu orang pakcik tua yang tak boleh nak bangun, stroke tu kan? Betul. Masa tu bila saya tengok malam tu video tu, saya besok pagi saya terus bergerak. Sebab saya rasa macam sedih sebab rupa-rupanya bukan orang kat Kedah je. Rupanya satu Malaysia macam tu. Memang ramailah orang susah kat Malaysia ni. Jadi saya pun bergerak untuk saya buat dekat kampung saya dulu, dekat Mersing. So pagi tu saya terus buka saya punya kereta saya. Saya terus pergi kedai pemborong tu. Semua saya terus borong semua satu penuh satu kereta tu. Lepas tu saya terus bergerak. Di situlah saya start masa first Ramadan tak silap saya Ustaz. Masya Allah. Masa tu saya terus start. Lepas tu saya terus bergerak. Rupanya ramai orang kat keliling saya. Minta maaf masa kat keliling kampung saya tu kan, dalam keadaan saya hidup senang semua kan, ya bisnes semua gitu maju gitu gini, tapi nak bagi tahunya ramai orang kat keliling saya yang hidup sangat susah, yang memang patut dibela. Yang saya pernah tengok ada pakcik duduk kat atas lantai, saya sebab saya nangis depan dia. Mula itulah saya terus bergerak dan saya terus berjuang untuk kerja ni. Saya gunakan duit perniagaan saya dan sumbangan orang ramai juga ada sikit-sikit untuk saya terus bergerak Ustaz. Masya Allah, itu dia suara anak muda yang begitu hebat menyahut satu contoh yang sangat baik iaitu daripada Ustaz Ibit Liu. Cumanya Ustaz, kata-kata orang menyatakan kalau kita nampak Ustaz ni macam nak raih populariti je. Ini cakap-cakap yang sumbang lah. Yeah. Bagaimana Ustaz? Adakah ia menyekat ataupun menjadikan aktiviti kita iaitu bersedekah ini juga turut terkacau ataupun dihalang iaitu kata-kata sumbang daripada orang ramai ini untuk meraih populariti? Macam itulah Ustaz. Kita buat baik pun orang cakap, kita buat jahat lagi banyak orang cakap. Jadi macam itulah Ustaz, nak bagi tahunya bila ramai orang cakap macam tu, sebenarnya saya dah tak terkesan sebab saya daripada kecil saya buat kerja dakwah. Buat kerja dakwah ni kan. Bila orang hina saya, kutuk saya, fitnah saya macam-macam, mak saya pun, arwah mak saya pun kena macam-macam. Saya rasa macam dah lali Ustaz, orang nak kata saya macam-macam pun saya tak kisah. Yang penting saya cuma nak satu, saya buat semata-mata saya nak Allah sayang kat saya buat supaya saya suatu hari nanti dekat akhirat nanti Allah redha dekat saya. Orang boleh cakap apa-apa, orang boleh cakap-cakap, tapi kita sebenarnya kita buat apa-apa saja kat atas dunia ni, kita ceramah ke, kita berniaga ke, kita apa ke, kita pelajar ke, kita semua kita niat semata-mata kita nak buat supaya Allah lihat kita, Allah sayang kat kita semua. Kalau kita hidup untuk sukakan orang lain, saya rasa kita akan jadi penat, kita rasa letih kalau kita selalu nak puaskan hati manusia. Kita takkan puaskan semua hati orang. Bahkan Nabi sendiri macam tu kan. Ada yang tak suka, ada yang suka. Tapi macam tu keadaan dia Ustaz, saya teruskan berjuang sebab saya nampak ramai orang keliling kita yang sangat susah dan mereka sangat memerlukan. Baik Ustaz Khalil, itu satu kenyataan yang sangat hebat iaitu menginspirasikan bukan sekadar penonton, kami juga di sini turut terinspirasi. Cumanya sebagai anak muda yang menjayakan aktiviti satu pekerjaan yang sangat mulia iaitu kebajikan dan dalam masa yang sama memberi sumbangan kepada golongan masyarakat yang memerlukan. Apa pesanan daripada Ustaz untuk menggalakkan semua orang, masyarakat kita untuk terus memberi manfaat dan juga membantu kepada orang yang memerlukan, terutamanya fakir miskin? Apa pesanan Ustaz? Ini nasihat ni untuk diri saya lah Ustaz, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri saya sendiri. Saya nak bagi tahu hidup kita ni cuma sangat-sangat singkat. Saya tak tahu bila saya akan pergi tinggalkan dunia ni. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tulat, mungkin tahun ni, mungkin akhir tahun ni saya akan pergi tinggalkan dunia ni. Walaupun saya muda umur 30 tahun, tapi saya nak bagi tahu saya pun tak tahu bila saya akan pergi tinggalkan dunia ni. Dia bukan soal kaya, bukan soal miskin Ustaz. Dia bukan soal saya kaya, bukan soal kita miskin, kita kaya, tak. Tapi soal dia sejauh mana kita dapat memberi kebaikan untuk Islam ni.
Macam mana kita boleh lihat Islam ni sangat-sangat hebat, dan Islam ni bukan kedekut, Islam ni orang yang sangat rajin bekerja. Saya nak tunjukkan kepada semua rakyat Malaysia yang orang Islam ni tak pemalas, orang Islam ni maju, orang Islam ni bila dia bersyukur pada Allah, dia akan terus maju, dia akan berjuang untuk orang lain. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita saja. Khalifah ni apa maksud dia? Kita mengabdikan diri kepada Allah dan kita mengabdikan diri kita kepada umat. Kita hambakan diri kita ni kepada umat. Kita bantu sebanyak mungkin umat ni. Itulah Nabi SAW buat. Walaupun Nabi ni seorang pemimpin, tapi Nabi SAW juga adalah orang yang menghambakan diri untuk umat. Nabi solat sampai bekak-bekak kaki. Nabi berjuang untuk umat ini. Jadi itulah saya nak bagi tahu pada semua anak-anak muda, orang-orang kaya-kaya dekat luar sana. Mari kita sama-sama bangkit, kita sama-sama majukan diri kita dan kita bantu seramai mungkin. Saya pesan satu ya Ustaz. Bila kita banyak bantu orang, Allah akan bantu kita. Bila kita banyak gembirakan hati orang, Allah akan gembirakan kita. Mungkin kita hari ini kita tak tahu kita akan pergi tinggalkan dunia ni, tapi akhirnya kita cuma nak satu, kita nak Allah gembirakan kita. Satu hari nanti. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang berbahagia Ustaz. Dan mungkin saya sarankan kepada masyarakat yang ingin membantu Ustaz Khalil kita, boleh ke Facebook beliau Ustaz Tidur. Betul Ustaz ya? Betul. InsyaAllah kita sama-sama membantulah insyaAllah. Teruskan wahai anak muda yang menginspirasikan semua orang. InsyaAllah Ustaz Khalil, kami doakan Ustaz sukses dunia akhirat insyaAllah. Amin rabbal alamin. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, satu suara anak muda yang begitu hebat dalam memberi. Bukan sekadar berkongsi ilmu, tetapi sesuatu yang menjadi satu target beliau, objektif beliau, iaitu memberi manfaat juga kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Apa komen Ustaz? Allahu Akbar. Yang lagi syahdu dan sayu tu macam tadilah Ustaz Tidur ada sebut kan, kita tak tahu bila kita pergi kan. Walaupun sekarang nampak muda, kadang orang muda ni nampak mati, tapi kadang orang muda lah mati. Dia pergi dulu. Ramai mati dulu kan. Orang tua-tua tak mati-mati pula kan. Itu cerita dia juga kan. Jadi dalam situasi macam ini, memang salah satu ajaibnya sedekah, ajaibnya memberi, ajaibnya kita ni ringan tangan dan macam-macam. Ringan tangan bukan pukul orang lah. Ringan tangan memerlukan pertolongan dan sebagainya. Memang dia punya kelebihan dia sangat luar biasa. Sangat luar biasa sebenarnya. Di samping apa yang kita nak, kita minta supaya Allah redha pada kita. Macam cuba kita fikirlah sekarang ni ramai beramal nak masuk syurga. Yalah memang betul lah, itu motivasi dia kan. Ramai beramal nak masuk syurga. Ramai beramal sebab nak pahala. Tak salah pun. Cumanya jangan kita letak goal tu terlalu beria sangat. Aku nak syurga. Aku tak nak neraka. Aku nak pahala. Tiba-tiba katalah sampai dekat akhirat nanti Allah kata kau tak boleh masuk syurga. Tadi kita kat dunia kita nak syurga sangat, betul tak? Kita buat macam-macam ni sebab kita nak syurga. Tapi sampai ke akhirat nanti kat masyarakat Allah kata kau tak boleh masuk syurga. Macam mana rasa dia? Mesti kita terkejut kan? Tapi Allah sambung. Nak menangis pun rasa macam tak ada guna dah Ustaz. Rasa macam sia-sia aku buat ni kan, betul tak kan? Tapi orang kata tak apalah, kerana amalan yang kau buat tu ikhlas kerana aku, walaupun memang betul kau minta syurga. Tapi hari ni aku tak bagi kau masuk syurga. Kan? Kita terkejutlah kenapa pula. Kan? Walaupun kau tak dapat masuk syurga, tapi aku redha pada engkau. Masya-Allah. Aku ampunkan kau. Kan? Itu macam mana? So maknanya kalau kita tengok sebenarnya hadiah yang fizikal tadi tu, ialah syurga tu ibarat fizikal lah, kita dapat masuk kan. Kadang hadiah yang fizikal tu kita rasa macam besar sangat, tapi sebenarnya ada lagi hadiah yang spiritual yang kita tak nampak ni, itu yang lagi besar. Kisah dalam satu kisah saya baca dalam kitab Uqubah al-Kabair kan, balasan kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar. Salah satunya bila tidak berzakat tu dianggap dosa besar. Dosa besar kan. Dan kalau kita tengok memang azab dia sangat. Tapi dalam kitab tu diceritakan tentang kisah yang berlaku di zaman Nabi Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud alaihissalam, satu ketika Nabi Daud ni dijemput oleh anak murid dia lah, macam tu kan. Anak murid dia ni ada majlis kahwin. Jadi jemputlah, jemput Nabi Daud datang. Nabi Daud pun datang majlis tu, tengah duduk, tengok anak murid dia tu tengah seronok. Ialah majlis kenduri kahwin, memang kita disunatkan untuk berseronok, gembira kan. Jadi ketika itu datang seseorang tepi Nabi Daud. Kan? Itu malaikat maut. Itu dia kan. Yang datang tu malaikat maut kan. Untunglah kan. Siapa dapat kan. Jadi datang sebelah, dia pun terkejut, apa hal dia kata, nak cabut nyawa aku ke? Dia kata bukan, cuma aku nak bagi tahu kat engkau. Itu orang tu, budak tu, anak murid engkau tu, pengikut engkau tu, umur dia tak panjang. Ada 6 hari lagi. Ini memang cerita, memang kisah dalam kitab tersebut. Ada 6 hari je lagi.
Jadi Nabi kata janganlah tolonglah dia tu anak murid aku yang bagus, pengikut aku yang bagus, rajin, baik orang dia apa semua kan. Dia pun baru kahwin, bagi peluang lah dia dapat anak ke apa ke macam tu kan. Nabi malaikat pun kata dah kalau itu ketentuan dia takdir dia, aku tak boleh buat apa, aku ni buat kerja je. Betul tak kan? Jadi kalau beruntunglah kata kalau Nabi Daud beritahu kat dia engkau ada tinggal naik beramallah sungguh-sungguh contoh kan. Tapi Nabi Daud pun kata orang terkesima lah, tak tahu nak jaga apa, dia diamlah. Tengok-tengok habis 6 hari, tengok budak tu hidup lagi. Masuk 6 minggu, hidup lagi. Masuk 6 bulan, hidup lagi. Macam mana pula tu? Dia pun terkejut. Takkanlah benda ni tak betul pula kalau benda tu namanya perintah kan. Malaikat sendiri yang datang jumpa. Malaikat tu. Itu dia. So akhirnya satu ketika tu terjumpalah Nabi Daud dengan malaikat maut. Jadi Nabi Daud terus bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kau kata budak tadi tu kan tinggal 6 hari. Tapi sekarang ni dah jadi 6 bulan, dah jadi 6 minggu, dah jadi 6 bulan. Tak lama lagi ni rumah dia nak bersalin dah pula contoh kan." So apa kata malaikat maut memang benar. Malam hari ke-6 malam 7 tu sebab memang takdir untuk mencabut nyawanya itulah di malam yang ke-7, malam 6 malam 7. Sedang aku nak cabut nyawa dia, tiba-tiba berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai malaikatul maut, khalli 'abdi." Biarkanlah hamba-ku terus hidup. Jangan cabut nyawa dia. Aku bertanya kepada Allah, kenapa? Jadi apa kata Allah Subhanahu Taala? Jadi dia akan hidup bukan 6 hari, bukan 6 tahun, bukan 20 tahun, tapi dia akan hidup sampai bila-bila selagi belum datang takdir yang sebenarnya, dan bila mana dia mati nanti dia akan ditempatkan bersama dengan Daud di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat terkejutlah, kenapa? Rupanya kan? dalam tempoh 6 hari tu ada satu malam ni budak ni keluar rumah. Buat apa Ustaz? Mungkin dia pening kepala kan, ingatkan kahwin ni seronok. Itu dia. Itu je kan. Rupanya ada tanggungjawab lah apa semungkin lah. Jadi kita faham. Jadi dia keluar rumah tu nak cari ilham lah kan, macam mana nak solve apa semua. Jadi rupanya dalam satu masa dalam tempoh 6 hari tu ada satu ketika dia keluar, sedang dia keluar di malam-malam hari yang sangat dingin. Tiba-tiba dia terserempak dengan satu orang miskin. Satu orang miskin yang sangat memerlukan bantuan. Makan ke, pakai ke apa semua. Jadi dia pun beri infak dah. Dia bagi, dia tak ada niat apa-apa dah. Bukan nak syurga, bukan nak apa, dia tengok pakcik ni kesian lah apa semua macam-macam kan. Memang salah satu itulah perkara yang boleh mendatangkan kita punya rasa itu semua belas jadi kasihan. datang tu kan. Jadi dia pun tak terbagi banyak, dia tengok pakcik tu kesejukan, dia pula baru kahwin baju lawa ni, dia buka baju dia bagikan kat pakcik tadi tu, kebetulan dalam poket dia ada sedikit dia bagi dekat pakcik tadi tu. Ada pula sedikit makanan dia bawa, dia bagi dekat pakcik tu. Lepas tu dia pun jalan terus. Rupanya dengan kebaikan yang diberikan pada malam tersebut menjadi penyebab umurnya jadi panjang, dan dia akan sampai takdir sebenar untuk kematian dia, dan berita gembira untuk dia akan duduk bersama dengan Nabi Daud di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham di sini, yakin je dengan hadis. Hadis ni bukan kosong. Sebab hadis ni Nabi. Jadi sebab tu dalam bab pengajian hadis ni betul kita belajar rawinya, kita baca rijalnya, kita tengok macam mana orang masalah hadis, kita belajar betul perbahasan ilmu tu tak salah. Tapi jangan sampai kita jadi biadab kepada Nabi. Sebab apa? Sebab ulama dulu pun sangat menjaga semua benda-benda tadi tu, tapi bila sampai ke kita hari ni, mudah kita dapat hadis ni, kita pun jadi biadab. Hingganya akhirnya kita tak yakin pada hadis, kita tak percaya pada hadis, dan kita tak mengamalkan hadis. Masya-Allah. Kalau amal pun sekadar apa yang kita perlu je. Padahal sebenarnya itu antara kunci. Baik Ustaz. Okey Ustaz, bila sebut tentang tangan yang memberi ni juga, ramai orang risau kalau memberi nanti alamak makin kuranglah pula duit aku. Dalam poket pun makin kering. Tiba-tiba terkoyak pula poketnya macam cerita bujang lapuk Ustaz. Jadi tapi sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mafhumnya Nabi SAW bersabda, tidak akan berkurang harta kerana sedekah. Bagaimana tidak kurang? Kalau logik 2 tolak 1 tinggal 1. Macam mana tu Ustaz? Yang dikatakan tidak berkurang. Dia banyaklah, banyak sebenarnya. Memang bila Nabi sebut tu kita tak boleh nak bayangkan. Tak boleh. Kita tak boleh nak bayangkan, kita tak boleh nak gambarkan. Kita akan rasa. Dan kita tak boleh nak baca. Kita tak boleh nak baca macam mana Allah bagi rezeki pada kita. Kita tak boleh nak baca. Kita kan rezeki kita ni daripada kita. Rupanya rezeki kita ni kadang bukan daripada kita, daripada ayah kita.
Kan? Ayah kita meninggal tak ada 1 juta untuk kita. Betul. Kita hari ni bertukar-lumur cari duit. Tak dapat-dapat sampai kena berhenti kerja lah apa semua kan. Saya tengok rezeki kita tu hasil daripada titik peluh ayah kita. Pam dapat 1 juta. Duit pusaka. Contoh. So kalau kita nak baca macam mana Allah bagi rezeki ni memang kita tak nak baca. Sebab tu yakin sajalah. Macam tadi Nabi sebut tidak berkurang. Tak berkurang lah. Memanglah matematiknya aku ada RM2 bagi RM1 tinggal RM1 je lah. Tapi RM1 yang kita bagi tadi tu, kan? Di kala tu sebenarnya aku perlukan RM1 je. Kata sekarang ni, kita perlukan RM1 je. Jadi RM1 ni apa salah kita bagi kat orang? Kan? Contoh kan. Tiba-tiba sampai masanya kita perlukan RM2. Betul tak kan? Ada member yang hari tu pinjam RM2 kat kita datang bagi. Itu aku pinjam kat kau RM2 kan? Itu dia. Jadi kadang kita tak boleh nak baca. Cuma bila mana dah jadi, itu tengok. Yakin tak? Percaya tak? Yakin Kadang-kadang tak? tu kita termenung sendiri kan Ustaz kan? Betul. Jadi contoh yalah apa macam baru ni PKP apa semua kan, orang duk sibuk, apa artis sibuk kata tak ada income, tak ada itu kan. Tak ada siapa pun sibuk pasal ustaz-ustaz ada income tak ada income. Betul tak kan? Betul juga. Tapi betul alhamdulillah ada orang making duit pap RM50, pap RM30, pap RM100, pap RM300. Saya pun tak tahu. Dah masuk dalam akaun saya, duit saya lah tu. Betul tak kan? Takkan kata duit orang kan. Kata terima kasih lah siapa yang bagi tu. Mungkin ada berhutang ke macam mana, ada payment sangkut lagi contoh kan. Alhamdulillah lah. Dan kita pun tak mengeluh lah. Tengok ustaz tidur. Boleh lagi bagi sedekah pula. Time PKP, time susah tu kan. Cuma orang duk cakap tu nak macam mana? Orang. Kan? Tuhan yang baik tu pun ada orang tak suka. Betul tak kan? Tuhan yang baik tu pun ada orang tak suka. Maha baik kita ni yang buat-buat baik memanglah nak buat macam mana kan. Jadi sebab tu dalam isu begini, yakin je. Bila sebut yakin ni yakin bulat. Yakin kita yakin bulat. Hari ni kita duk cakap, orang berniaga duk cakap 9/10 rezeki tu daripada berniaga gedebak-gedebuk. So berhenti kerja berniaga pula, tengok terlingkup lah apa semua. Engkau buat tu sebab kau nak jual je 9/10 tu daripada rezeki tu daripada berniaga. Cara kau berniaga macam-macam. Kau menipu lah, menindas lah apa semua. Kau buat skim lah apa. Sekarang ni zaman-zaman macam-macam. Skamer macam-macam. Memang yang kaya engkau, orang lain tak kaya. Betul. Contoh kan. Lepas tu dia cakap engkau tak betul lagi, kau kena belajar tu, kau belajar ni. Lupa ke? Allah dah sebut antum takhluquna wa am nahnul khaliqun. Betul. Kamu yang kahwin tapi siapa yang datangkan anak? Antum tazra'un wa am nahnu zari'un. Betul kamu yang nanam tapi siapa yang tumbuhkan? Siapa yang suburkan? Jadi yang kita buat macam-macam ni usaha kita ke? Usaha kita ke? Sampai aku kena invest tu, kena invest ni, kena macam-macam untuk datangkan macam-macam untung ni. Kan? Siapa yang datangkan untung sebenarnya? Siapa yang jadi dalam konteks hari ni nampak simple je hadis-hadis Nabi ni, bila kita baca simple je. Bersedekah kan, bentengilah harta kamu dengan berzakat dan sembuhkanlah kan, obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Nabi sebut. Bila Nabi sebut ni, Nabi tu benar. Cumanya sekarang ni macam mana kita nak ngamalkan benda tadi. Baik. Okey Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan tentang apa beza nafkah dan sedekah. Dua-dua pemberian. Tu kejap lagi. Cumanya ada Nur Yaya ni di Facebook kita. Katanya Assalamualaikum Ustaz Anda. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukum kita memberi barang yang disedekahkan kepada kita bagi kepada orang lain dengan alasan kita tak suka? Dan apakah kelebihan yang tinggal pada keduanya, iaitu pemberi dan penerima sedekah? Silakan Ustaz. Orang bagi kat kita, kemudian kita rasa macam sedekahlah, kita tak suka tu. Dia kena tengoklah. Sebab ni istilah hari ni pun ramai orang kita kadang guna istilah tak betul. Ramai juga ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni bukan orang miskin tapi ramai pula bagi sedekah kat saya, Ustaz. Macam mana kan? Jadi saya nak ambil, kita bukan orang miskin. Saya ada. Jadi salah tak kalau barang tadi tu saya panjangkan pula pada orang? Saya kata eloklah macam tu. Kan? Sebab yang beri tadi tu dia niat nak memberi je, dia tak tahu. Dia ingat memang kita susah. Orang kita hari ni bila susah je semua sedekah. So hujung bulan semua orang susah. Hujung bulan semua susah nak bayar rumah, nak bayar kereta. Ini bukan orang miskin. Ini bukan orang miskin ni. Jadi akhirnya kita pun bagi tolong sedekah. Tak. Sedekah ni untuk golongan-golongan dia. Ada miskin, ada fakir kan. Ada juga kadang jumpa ustaz ni saya sedekah sikit. Aku bukan ustaz, aku bukan orang miskin. Kan? Memanglah aku tak cukup duit kan, contoh kan. Tapi bukan miskin. Jadi jangan bagi sedekah. Guna istilah tu kena betul. Ni ustaz saya hadiah kat ustaz. Hadiah. Ni ustaz saya belanja ustaz. Tu dia contoh kan. Ustaz ni terpulanglah ustaz nak bagi kat siapa ke apa semua, ustaz jumpa mana-mana ke, sila. Ada macam tu. Jadi kita perpanjangkan dia punya kebaikan tadi tu. Dia bagi kita 1,000 ke 500 ke macam tadilah ustaz tidur tu pun antaranya kat situlah orang jumpa. Yalah kalau ustaz tidur tu
keluarkan habis harta dia, habislah juga. Ya. Tapi memang dia niatkan dia buat berniaga tu untuk infak pada masyarakat dan sebagainya, kita ambillah peluang tadi. Apa salahnya? Kita pun menyumbang juga. Tak boleh duit, kita bagi barang. Ataupun kita bagi tahu kat sini ada orang yang memerlukan. Jadi nanti kalau ada peruntukan tu, Ustaz boleh panjangkan. Boleh, silakan. So maknanya di situ dalam bentuk membantu tadi tu. So dalam situasi macam ini, masyarakat kita pun nak kena faham sedekah tu apa. Kena betul-betul faham. Sedekah tu apa? Sedekah tu untuk siapa? Ya. Dan hari ni ramai kadang minta pengalaman saya duduk di Pakistan, di Mesir, di Iraq, di Jordan apa semua kan. Dan kadang datang orang-orang dia kata kita ahlul bait dia keturunan Nabi. Dia minta sedekah kat kita. Kalau dia faham dan keturunan Nabi tak boleh makan sedekah. Tidak boleh terima. Zakat tak boleh makan. Yang boleh makan hadiah. Pemberian dan apa ialah ni jadi nak kena faham. Ada pula jadi masyarakat kita tak buat, kita kena sedekah ni dekat ni dia keturunan Nabi ni. Oh, kita pun infakkan harta dekat dia semata-mata dia keturunan Nabi. Yang dia sendiri bagi tahu. Itu betul tak betul kita tak tahu lagi lah macam-macam sebab anak orang Malaysia ni memang suka dengan Nabi apa semua tu cerita tu. Itulah Nabi pun wujud juga dekat Kemensahat tu Nabi untuk orang Melayu dah macam-macam sekarang duduk penjara dengan cerita dia kan. So itulah elemen-elemen tadi. Jadi pertama masyarakat kita nak kena faham sedekah tu apa, sedekah tu macam mana, sedekah untuk siapa. Macam tadi tu bila dapat tak suka pula. Engkau orang miskin, tiba-tiba dia kata tak ndak pula. Sebab tu Nabi sebut kadal faqru ayakuna kufra. Kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Macam tadilah, kau dah miskin, kau tak sedar kau miskin, kau belagak pula. Baik. Boleh tak bagi roti ni? Saya tak suka makan roti ni, saya nak roti ni. Sebut pula nama pula, saya tak contoh kan. Itu kalau dah sampai kategori itu, maknanya tidak kalau bersyukur ikutkan, bukan tak bersyukur, engkau tak layak dapat bantuan. Kau tak layak dapat zakat. Sebab tu banyak ulama keluarkan fatwa juga memberi zakat, memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang miskin yang fasik. Yang fasik ni tak takut Allah lah, buat maksiat, bagi duit lagi dia beli nombor contoh kan. Maka hukumnya adalah haram. Baik, haram hukumnya. Hukumnya haram. InsyaAllah. Baik Ustaz, kejap lagi kita akan tanyakan. Saya akan tanyakan bagi pihak para penonton lah bagaimana apa beza antara nafkah dan juga sedekah itu. Kejap lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua kita tutup dahulu siaran di TV3, sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Para penonton sekalian, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pasti kita akan berjumpa ataupun kita akan berhadapan dengan pelbagai masalah. Dan akan ada kekusutan dan ada juga persoalan. Namun, penyelesaian dan jawapannya ada bersama dengan kita. Terutamanya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini, kita bicarakan tentang tangan yang memberi. Pengajian hadis kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim. Dan Ustaz ya, dalam kita duk seronok bersembang ni, rupa-rupanya dah hampir 2 jam Ustaz ya. InsyaAllah ada lebih kurang dalam 30 minit lagi insyaAllah. Jawapannya Ustaz, seperti mana yang saya sedia maklum, kita semua sedia maklum, bahawasanya dalam kehidupan kita ada beberapa jenis pemberian. Antaranya yang mungkin kita boleh kaitkan iaitu nafkah dan juga sedekah ataupun pemberian infak kita. Jadi mungkin soalan saya ini bukan lebih kepada maksudnya itu. Betul lah Ustaz akan ceritakan apa itu maksudnya. Cumanya mewakili para penonton. Ada golongan, segelintir golongan yang culas dalam bab memberi nafkah kepada isteri dan anak. Akan tetapi kalau bab
dengan kawan, semua dibelanja ni Ustaz. Bukan di Malaysia lah, di tempat lain. Jepun, kat Jepun. Apa ceritanya Ustaz? Allahu Akbar. Kan kadang betul lah antara isu-isu yang sebenarnya kenapa berlaku macam ni sebab kita tak faham lah. Tak faham maksud ke Ustaz? Tak faham maksud, tak faham situasi. Dan yang paling malang kalau kita tak faham tentang agama tu. Sebab tu Nabi sebut may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dia akan diberi faham dalam urusan agama. Jadi bila kita faham mudahlah. Di antara nafkah dengan sedekah, mana yang kena utamakan? Nafkah dululah. Macam tadilah isu tadi kan. Rasulullah mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata wahai ya Allah, dia kata umatku bertanya kepadaku, nak sedekah, nak infak harta ni macam mana? Qulil afu. Allah kata, Allah beritahu selebih. Lebih daripada apa yang perlu tadi tu. Dan maknanya untuk makan minum, keluarga semua dah ada dah. Katalah income kita 5,000, katalah 3,000 tu untuk benda yang wajib. Tadi tu kan, 3,000 tu untuk benda yang wajib. Memang untuk makan minum pun semua, memang itu belanja dia dengan sekolah anak, dengan duit belanja, duit handphone lah apa semua, 3,000. So 3,000 tu kena simpan. Kena lepas dulu yang kan, kena simpan. Lepas tu kita letak contingency sikit lah, katalah dalam 500 in case, ataupun dalam 1,000 ke. Yang saving, yang apa-apa kan. Walaupun kata, kaedah orang kena saving dulu, tu cerita lain lah. Ceritanya sekarang ni kita nak hidup. Ni cerita nak hidup hari ni kan. Ada minggu, bulan depan lah ni cerita hari ni. So maknanya ambil lepas. Okay, selesai. Ini jangan usik duit makan, duit dapur, duit belanja, duit api, duit air, duit bil macam-macam ni. Sebab itu dah keperluan-keperluan sekarang. Contoh macam musim PKP baru ni, katalah kalau siapa rumah tak ada internet, memang menggelupur lah semua kan, betul tak kan? Ada yang kerja dari rumah ada macam jadi itu dah keperluan dah. Sekarang ni makan minum pula tak payah kedai, boleh online lah apa semua, so keperluan. Jadi kena simpan. Ini yang wajib ni. Bermakna kalau lari sikit, short sikit, habis, kita tak cukup makan. Tayar kereta tak jalan, minyak tak ada contoh kan, anak tak pergi sekolah contoh kan. So kena jaga. Lepas tu lebih sikit, ada 2,000 lagi. So, ambil 1,000 ni untuk simpanan ke, untuk kita contingency apa-apa jadi dan sebagainya. Yang kalau kita nak bagi kat orang, nak bersedekah, nak tolong orang, ni 1,000 ni. Ini pun banyak ni. Banyak betul, ni. Betul. Sebab kalau ikutkan, menyumbang, sebab tu kalau kita lihat zakat, apa hikmah dia kenapa zakat tu 25%? Sebab ramai orang. Kita ni ramai kan, orang Islam ramai kan. Jadi kalau masing-masing keluarkan 25%, duit tu banyak lah. So ramailah boleh selesai tu. Contoh, banyaklah. So dalam situasi macam ini, kita kenapa jadi macam itu? Sebab kita tak faham. Nanti bila tak cukup duit, minta duit kat rumah balik. Minta tadi duit itu yang abang bagi untuk belanja tu, nak pakai dulu, dah pakai balik lah. Lagi minta kena potong pula kan. Dah mulalah pecah tabung anak-anak lah apa semua kan. Sebab tadi dia tidak faham situasi. Melayan kawan yang tak apa-apa semua kan. Jadi sebab tu kadang kita kena kembali kepada contohlah. Kita hari ni kita kata kita cerita Nabi. Kalau cakap cerita Nabi ni, selawat sana, selawat sini, qasidah sana, qasidah sini. Tapi apa yang Nabi buat tu kita tak buat, kita sebenarnya kita memalukan Nabi. Betul. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadilah kamu orang yang baik kepada ahli keluarga kamu, kerana sungguhnya aku adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarga aku. Jadi maknanya keutamaan kalau kita faham kat sini. Betul. Kalau kita belajar aulawiyat ke apa semua sekarang ni, kita cakap macam-macam barang belajar. Tapi dalam bab pengamalan kita kosong. Gagal. Jadi sebab tu ini bukan apalah untuk sekadar renungan kepada kami ni para ustaz yang kita kata pendakwah lah, apa penceramah lah. Lepas tu masyarakat kita yang hari ni memang terlalu gairah dengan majlis-majlis ilmu, baru ni diuji dengan PKP tak ada, tak boleh nak pergi kuliah sana, tak boleh kuliah sini, tak apa, itu ujian lah. Allah nak tengok macam mana kita cinta dengan ilmu. Duduk kat rumah ngaji tak? Contoh, duduk kat rumah baca tak buku. Duduk kat rumah tengoklah tanyalah ustaz ke tidak, contoh kan. Kan. Jadi bila tak boleh pergi kuliah, kita rasa macam tak mengaji. Walhal sebenarnya nak mengaji macam-macam. Betul. Jadi maknanya dah mengaji tu satu bab. Ujian kita hari ni nak mengamalkan apa yang kita dah belajar. Jadi sebab tu kita kena faham. Faham. Bila kita faham, insya-Allah mudah. Jadi bersedekahlah banyak mana pun, tapi keutamaannya ialah tu nafkah. Saya bukan apa Ustaz tanya bagi pihak penonton, sebab pejuang wanita. Maklumlah. Tiba-tiba mengaku ya. Okey Ustaz. Soalan di WhatsApp ni Ustaz. Orang Kelantan kita ni tanya. Assalamualaikum Ustaz, dai kru dan semua penonton dan Ustaz. Kata Azanis Rahim dari Keterih, Kelantan, katanya kita semua selalu bersedekah kepada orang, masjid, tabung-tabung dan macam-macam lagi. Soalan saya, adakah pahala sedekah kita akan terus berjalan kalau sedekah yang kita berikan itu tidak digunakan? Sebagai contoh, kita sedekah kepada masjid,
tapi masjid tak menggunakan sedekah kita tu. Masalah juga ni, masjid mana tu? Adakah pahala sedekah kita terus bergerak? Macam mana tu Ustaz dari sudut pahalanya? Okey, kalau kita fikir pahala lah sebenarnya kalau nak ceritakan orang yang bersedekah ni, bila kita dah ikhlas bersedekah RM5 kita nak masuk tabung masjid tu, kita tengok tabung, kita masuk duit tu, masuk dalam tabung tu. Jadi sebelum duit tu jatuh ke tengoklah kalau tabung tu panjang dan duit bawah tu tak ada. Jadi tempoh nak jatuh tu lamalah. Tu dia kan. Tapi kalau tabung tu panjang, duit dalam tu banyak, jadi tempoh nak jatuh tu sekejap je lah. Sekejap je kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam kita rujuk dalam hadis apa yang Nabi sebut, sedekah yang kita ulurkan ni, sumbangan yang kita beri ni berikan tadi, bila kita masuk tabung tu walaupun dia belum jatuh tu, sebenarnya Allah dah tangkap dah. Allah dah ambil dah. Allah dah terima dah. Masya-Allah. Allah dah terima dah. Maksudnya pahala tu dah bergerak. Dah berjalan. Dah berjalan dah. Cumanya macam tadilah. Orang bersedekah ni untuk dimanfaatkan. Bersedekah ni untuk dimanfaatkan. Jadi bila mana duit tu dah masuk dalam tabung masjid, orang masjid simpan. Ujung bulan isytihar RM100,000. Ujung bulan isytihar RM200,000. Ujung bulan isytihar RM300,000. Oi, banyaknya duit masjid ni. Tapi tak dimanfaatkan. Maka pahala tu pahalalah. Tapi orang yang ambil tadi tu akan ditanya, kenapa tak manfaatkan? Jadi AJK masjid ni akan ditanya. Pengurusan lah. Berkira tu, berkira ni kan. Itulah. Macam-macam lah apa semua kan. Jadi parkingnya tak berbumbung lagi. Macam-macam lah cerita dia. So maknanya sedangkan sedekah orang tadi tu adalah untuk dimanfaatkan. Jadi sebab tu bila mana pada dasarnya sedekah yang kita berikan ni kalau tidak dimanfaatkan maka pahalanya tidak mengalir. Sebab tu kalau kita lihat kenapa dalam masyarakat kita hari ni, jangan marah. Ada NGO yang memang buat kerja-kerja inilah CSR macam tadi Ustaz tidur, saya pun ada beberapa kawan lagi. Ustaz sendiri pun adalah saya ada kawan-kawan contoh macam Serantau Muslim lah apa semua kan. Dia buat kerja-kerja ni sebab memikirkan tadi itulah. Kan ramai orang ada Allah bagi rezeki, korporat-korporat, bahkan ada orang berniaga ni dia pun ulurkan zakat dia, sedekah dia, CSR dia. Kalau dimasukkan dalam masjid tadi takutnya itulah jadi bahan jajaan je, iklan je. Banyak orang pun tengok, banyaknya orang pun tengok banyaknya kan. Jadi walhal bila mana kita bersedekah tu yang salah satunya adalah untuk dimanfaatkan. Jadi bila tidak bermanfaat maka pada kaedah teori dia tidak mengalirlah pahala dia. Tak mengalirlah. Okey Ustaz, itu tentang bagaimana pengurusan yang mungkin kekurangan di situ, kekurangan dari pihak pengurusan. Ada satu kita nak tanyakan tentang sindiket pula. Apa cerita ni? Jadi kepada anda semua nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan lupa untuk lakukan 3 perkara: sedekah,
senyum, sangka baik, 3S. InsyaAllah keadaan hidup kita akan tenang sentiasa. Dan tak lama lagi kita akan menyambut tahun 1442 Hijrah. Jangan lupa untuk terus banyakkan lakukan ibadah sunnah terutamanya di hujung Zulhijjah ini. Dan menjelang tahun baru, mari sama-sama kita banyakkan berdoa supaya kita insyaAllah lebih maju, lebih baik di masa akan datang. Terutamanya para penonton sekalian, jangan lupa dalam doa kita sertakan juga doa untuk keselamatan dan kesejahteraan negara kita daripada COVID-19 dan doakan juga untuk mereka yang berada di barisan hadapan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita kita sembang-sembang tentang topik kita hari ini, tangan yang memberi, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim. Baik Ustaz, tadi saya dah wakil wanita, pejuang wanita. Ustaz gelap. Sekarang ni wakil bagi lelaki pula Ustaz. Kami ni sebagai lelaki bukan tak nak memberi Ustaz, tapi macam kurang percaya. Sebab daripada Rasid Cik Ci ni di Facebook katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di kebanyakan tempat ramai kanak-kanak terlibat dalam pungutan derma untuk pembinaan madrasah katanya, surau, masjid dan sebagainya. Macam mana ataupun bagaimana untuk mengenal pasti yang mereka ni bukan dari golongan sindiket yang bertujuan untuk mengaut keuntungan semata-mata, kerana rakyat negara kita ni maklumlah sememangnya bermurah hati dalam menderma. Silakan Ustaz. Itu antara isu-isu kan yang berlaku dalam masyarakat kan. Jadi memang jangan terkejutlah dengar sindiket-sindiket ni pendapatan dia satu hari berjuta-juta. Banyak Ustaz. Kita tengok ada dekat wakil Petropam anak-anak kita cakaplah ni daripada Mahat Tafiz sekian-sekian kan, beli kalender lah makcik apa semua kan. Beli sambil derma lah apa semua itu. Kalau pernah diceritakan collection satu hari itu lebih mencecah 4 ke 5 juta satu hari sebab operasi dia satu Malaysia. Jadi tengok macam mana orang nak kaya ni kan. Sebab apa? Sebab memang dalam hadis pun memang Nabi sebut, ada kata ana kafil yatim. Aku ni adalah penjamin pembela kepada anak yatim kan. Jadi bila Nabi sebut tu anak yatim tu memang Nabi jamin, Nabi jaga, nak beritahu pada kita, kamu ni umat aku ni, siapa yang aku ni nabinya dan kau tu umat aku, jaga anak yatim, jangan ayah anak yatim, jangan zalimi anak yatim kan. Kalau boleh tolong. Jadi rupanya orang-orang ni dia gunakan elemen yatim tadi tu kan, anak-anak yatim datang apa semua bla-bla madrasah apa semua. Jadi untuk kita keuntungan peribadi. Jadi tu untuk kepentingan peribadi. Jadi kita masyarakat ni bila nak memberi, kita kena fikirlah. Kau kata anak yatim, kau kata madrasah tahfiz. Kalau budak madrasah tahfiz duduk kat tahfiz je lah. Yang pergi kutip-kutip derma ni buat apa? Kan? Pergi belajarlah. Anak yatim nak pergi duduklah sana. Takkanlah menghafal Quran kat Petropam. Jadi masyarakat kita ni bila tengok kesian bagi duit. Duit tadi tu pergi kat toke dia, pergi kat bos dia. Masya-Allah. Jadi ini antara elemen yang kalau kita faham tu, cakap dalam bab hadis, kita pengajian hadis ni bukan kita sekadar jaga adab dalam berbahas dan sebagainya, tapi sampai ke satu tahap manusia ni, kita ni yang ngaku umat Nabi Muhammad SAW, kita manipulate hadis tadi tu untuk kepentingan kita. Memang kita dosa besar. Kita dosa besar sangat. Kita jual Nabi lah. Kita jual Nabi sekarang ni. Anak yatim, kita kumpul semua anak-anak yatim. Kononnya kita buat madrasah untuk anak yatim, kita tahfiz apa semua, kita kumpul, lepas tu kita bagi kerja kat budak-budak ni. So budak ni masa bila nak belajarnya? Lepas tu setiap kali bagi komisen pula. Macam-macam pula kamu collect ni, dah apa pula cerita pasal meniaga ni? Ini yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sebab tu memang betul lah. Memang betul dari tak payah tanya saya pun. Dan kita dah tahu dah jawapan dia macam mana. So maknanya dalam situasi macam ni kita pulang kepada kebijaksanaan kita lah. Jadi kalau kita nak cakap, kata tak makcik bagi kamu RM5 ni, kamu minumlah untuk kamu, bukan untuk sekolah, bukan untuk siapa ni. Bos kamu dah kaya lah contoh kan. Tu satu bab. Yang keduanya macam tadilah. Kalau perlu kita adukan pada pihak-pihak bertentu, kita telefon je lah. Telefonlah. TV ni pun ada kan rancangan 999 contoh kan. Telefon lah. Kan biar masyarakat kita terpelihara, terjaga kan. Sebab ialah bukan semua perkara katalah pihak keselamatan nak kena ambil tahu banyak urusan dia. Jadi dalam situasi yang kita masyarakat perlu ambil berat, kita ambil berat lah. Kalau tidak, yang tertipu kita juga. Dan kita bila bersedekah ni, paling tidak bukan sekadar kita nak pahala, kita nak juga dia punya manfaat tu. Betul. Tapi bila mana dah jadi manipulate macam tadi tu, memang susah lah. Jadi sebab tu dalam kita berbuat ni, istafti qalbak yuftik, tanyalah kepada hati kita, dia akan buat keputusan. Jadi bila tengok budak-budak ni, tak apalah. Aku ni pun duit tak berapa cukup. Alhamdulillah aku dah habiskan makan untuk anak, untuk keluarga.
ni anak aku nak pergi sekolah, setiap-tiap orang RM2 satu hari, aku ada 5 orang anak kan. Jadi tak apalah, dia orang ni tak apalah, orang lain lah punya ambil bahagian lah, orang lain lah. Siapa yang rezeki dia lebih-lebih sangat tu pergilah. Betul. Jadi daripada kita nak bersangka buruk tak pasal-pasal, baik kita bersihkan kita punya persepsi, tak apalah. Biarlah orang lain siapa-siapa nak tolong sila, sebab aku pun nak melepaskan yang wajib ni pun setengah hidup ni, bukan setengah mati, setengah hidup ni contoh kan. Dia tunggu dia tarikh gaji masuk ni. Betul. Jadi sebab tu bila kita faham dalam konsep memberi ni, memberilah. Kalau memang rezeki kita ni cukup-cukup, mana masuk cukup-cukup tu, kita tak boleh nak bagi orang lain, kita niat memberi kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak. Isteri ada income, ada gaji. Apa salahnya belanja suami, walaupun memang betul nafkah keluarga tu tanggungjawab suami. Tapi apa salahnya? Tak apa bang, bulan ni saya bayar kereta. Kan? Contoh kan. Contohlah, apa salah ada, gila-gila lah. Walaupun memang betul lah kan. Tak apa bang, duit makan saya tapau semua bulan ni. Contoh kan. Saya pun faham abang short kan. Contoh kan. Contoh kan. Dia tengok lain macam garu kepala tu kan. Dia tahu. So apa salah dia? So maknanya bila rezeki tu cukup, kita memberilah cara kita. Kan? Sebab Nabi sebut 1 dinar yang kamu sedekahkan pada fakir miskin, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada yang kamu sumbangkan, dinar anfaqah, 1 dinar yang kamu berikan untuk fakir miskin, dengan 1 dinar yang kamu berikan untuk jalan fisabilillah, dengan 1 dinar yang kamu berikan untuk belanja makan minum ahli keluarga kamu, itu adalah lagi bagus. Jadi cara macam itulah. Tapi siapa yang ada lebih, silalah. Saya suka Ustaz bila Ustaz sebut tentang bagaimana isteri bantu suami, kata tolong bayarlah kan. Kalau ada macam tu Ustaz, alhamdulillah. Takkan suami tu sanggup nak sebut butang baju aku mana pa, kata. Takkan sanggup. Okey Ustaz. Satu soalan yang cantik di WhatsApp ni Ustaz. Berkaitan dengan, mungkin ada ramai juga yang tertanya-tanya ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru-kru, tanyalah Ustaz TV3 biar tahu jangan keliru. Waalaikumsalam. Katanya saya ada satu soalan. Bagaimana dengan sedekah yang kita berikan kepada orang yang bukan Islam? Adakah kita juga akan mendapat ganjaran pahala daripada sedekah tersebut? Sudah pastilah. Oh ya Ustaz. Maknanya kita nak bersedekah, kita nak menyumbang, kita nak beri bantuan ni. Dan selagi namanya manusia, kan, dia Islam ke bukan Islam ke, even kalau dia musuh kepada Islam pun, mungkin dengan kita memberi bantuan tu, dan ini yang dilakukan oleh Nabi kan. Siapa yang ngacau Nabi masa nak pergi masjid? Perempuan Yahudi, betul tak kan? Betul. Tapi Nabi buat baik lagi kan? Nabi buat baik juga. Nabi buat baik. Satu hari tu bila orang tu tak kacau Nabi kata, mana makcik ni? Rupanya dengar cerita makcik tu sakit. Nabi pergi ziarah. Jadi makcik tu terkejut, kau nak bunuh aku ke? Kau nak pukul aku? Tak, aku nak ziarah kau. Dengan cerita-cerita tadi tu, ramai yang Yahudi tu masuk Islam kan, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kita nak berbuat baik ni, sebab bersedekah, menginfak, berderma ni benda baik kan. Betul. Jadi bila buat baik ni jangan kira orang lah. Kan? Sebab Nabi pun sebut kepada makhluk, kepada burung, kepada haiwan, kepada binatang kan. Contoh macam bila kita masuklah pergi mana-mana hutan apa semua, makan lebih tadi tu, kita pun tak apalah, kita niat sedekah pada ikan. Allah selamatkan kita daripada macam-macam bala, air, kepala air naik ke mungkin semua. Keselamatan ketika di hutan. Itu antaranya. Sebab makhluk ni doakan kita. Dia datang masuk hutan, tak kacau dia apa semua, bahkan bawa baik pula. Kan? Terkencing dalam air tu nak macam mana kan. dah mungkin tempat dia kan. Jadi tapi makna kita tak memudaratkan orang lain. Kita buat baik dengan kebaikan sedekah yang kita buat. So akhirnya untuk ketika itu Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita. Jadi bermakna boleh segi hukum dia, segi hukum fiqahnya, boleh kita bersedekah kepada orang miskin. Cuma tak baik orang yang bukan Islam. Cuma jangan cakap kat dia, ni aku bagi kau masuk Islam tau. Jangan macam itulah kan. Mungkin nanti dia akan masuk Islam dengan akhlak kita. Walaupun lain agama ke lain bangsa kita tolong dia, tengok terbuka hati, dia dapat hidayah. Satu. Lepas tu kau pun yang bersedekah ni, walaupun kau Islam, tunjuklah akhlak yang bagus. Betul. Kan? Dengan sumpah seranah kau lah apa semua bla buat apa kan. Akhlak jadi kita tunjuk akhlak. Bagi tak cakap pun tak apa. Tak payah sini kata, oh ni saya punya zakat tau. Kita Islam ada. Tak payah ini ke, tak payah kan. Semua maklum dah. Cumanya dalam situasi macam ni, hati kita jaga. Sebab kita nak merebut ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Ustaz, saya lihat bagaimana antara golongan yang boleh menerima zakat, iaitu adalah golongan ataupun pemberian itu adalah golongan mu'alaf. Apa hikmah di sebalik kita memberi kepada golongan yang baru menjadi saudara baru kita? Okey, kalau kita tengok di segi fizikal ceritalah kan, kawan ni daripada keluarga yang bukan Islam, bila dia masuk Islam dia seorang, dia kontang-kanting. Kalau bahkan mungkin ada yang membenci dia, keluarganya membenci betul lah. Jadi sebab tu kenapa antara salah satu hikmah dana zakat tu boleh digunakan untuk membantu mereka.
Kan, katalah kalau dia ada income, pendapatan tu satu bab. Kan, tapi memang dalam, kalau kita tengok zaman Nabi, zaman sahabat dulu pun salah satu bahagian diberikan kepada mu'allaf tadi, orang yang baru Islam tu, salah satunya macam contoh, rupanya Islam ni sangat menghargai kan, orang yang masuk Islam ni, itu satu-satu penghargaan. Kan? Bahkan kalau kita tengok sekarang ni, kalau tengok dalam konteks masyarakat sekarang, duit kategori mu'allaf ni digunakan untuk urusan-urusan dakwah. Urusan dakwah itulah untuk beri kelas-kelas pengajian Quran apa semua. Jadi siapa-siapa yang ada dana rezeki zakat tadi itu boleh kan, kita katalah kita ada kenal satu keluarga masuk Islam. Jadi kita boleh hantar ustazah pergi ngaji kan. Jadi dana tadi kita sumbanglah. Jadi kita tak perlu bagi duit kat orang tu, biar kita selesaikan. Jadi dia pun sebab zakat duit ni boleh diberikan dalam dua bentuk, sama ada ainnya, duitnya ataupun manfaatnya. Jadi atas dasar itulah, cumanya mu'allaf ni ada tempoh-tempoh dia. Kan? Ada, kalau sepakat sekarang ni jumhur mengatakan dalam 2 ke 3 tahun. Masa ketika itu memang perlu dibantu dengan dana zakat. Cuma katalah lepas 2-3 tahun tu dia perlu, mungkin sebab dia jatuh miskin, dia tak ada pendapatan, jadi diberikan zakat daripada asnaf fakir ataupun miskin. Sebelum tu daripada asnaf mu'allaf. Itu dia hikmah di sebaliknya Ustaz ya. Tak sedar Ustaz, seronok bersembang dah hampir 2 jam dah Ustaz. Itulah seronoknya bila bersama dengan Ustaz Ghazali ni. Saya tanya tadi tu bukan sebab apa, para penonton sekalian, kalau ada pertanyaan, persoalan boleh hubungi Ustaz. Ustaz mahir dalam bab zakat dan juga bab faraid ya Ustaz ya. Subhanallah, insya-Allah. Okey Ustaz, sebagai kesimpulan, tangan yang memberi, silakan. Dan apapun, kita pertama-tamanya kita kena rasa syukur dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita ni, umat Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Sebab Nabi pun ada sebut, peganglah 2 perkara ni, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Itulah ada Al-Quran dan hadis. Jadi macam mana kita terima Quran, macam tu juga kita kena terima hadis. Bahkan kita meyakini kedua-duanya. Jangan yakin saja, jangan belajar saja, jangan tahu saja, jangan faham saja, tapi laksanakan dengan benar-benar keyakinan. Mungkin dia akan jadi asbab lah untuk sembuhnya penyakit. Sebab segala-galanya waja'alna likulli syai'in sababa. Allah sebut segala-galanya ada sebab. Yang musabbibul asbab tu Allah. Allah boleh jadikan apa-apa tanpa sebab. Lahirnya Nabi Isa tanpa bapa, tak ada sebab lah. Betul tak kan? Walaupun orang kata pandang serong lah apa pada Siti Maryam, tapi apa yang berlaku pada masyarakat kita hari ni? Tak ada bapa, biasa dah. Lahir tak ada bapa ni contoh kan. So maknanya Allah boleh buat tanpa sebab. Tapi untuk kita makhluk ni, untuk dapatkan apa-apa, bantuan daripada Allah, rahmat ke, berkat ke, pertolongan ke, syafaat ke, kena cari sebab. Cari sebab lah. Kan? Sebab macam mana kita nak dapat ilmu, kena tengok tanyalah ustaz. Contoh kan. Contoh kan. Jadi kita kena ada sebab. Jadi sebab itu dalam mencari sebab untuk sembuh, untuk baik, untuk bahagia, untuk damai rumah tangga, untuk macam-macam lah, untuk meriah kita punya rezeki, berniaga apa semua, mungkin salah satu sebab yang kita nak kena buat ialah banyakkan sedekah. Sedekah ni cara kita lah, maknanya kalau ada banyak, kita bagi banyak, tempat yang banyak, kita bagi berbagai, bukan duitnya saja, mungkin barangnya, mungkin adalah apa-apa manfaat yang kita nak beri. Kita ada idea, sampai Nabi sebut kan, tabassamuka, maknanya kamu senyum kepada kawan kamu ni adalah sedekah. Jadi Nabi beritahu senyum tu pun boleh jadi sedekah. Bermakna kalau kita ada idea, kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada kenalan, kita ada macam-macam ni pun kita boleh gunakan untuk memberi kebaikan, menyumbang kebaikan. Jadi dalam masa yang sama, tanamkanlah sungguh-sungguh bahawa yang aku buat ni ialah apa yang Allah dan Rasul suruh buat. Yang aku buat ni untuk apa? Untuk aku dapatkan kedamaian di dunia dan di akhirat. Ganjaran-ganjaran ni kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Sebagai memurnikan program ataupun majlis kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz ya. Jemput datang rumah. Sempat lagi jemput tu secara langsung tu Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin, bujang lagi tu. Bersama dengan tetamu kita di studio iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman ataupun Syauqi Osman dengan topik fiqh esok, sah dan batal dalam hukum fiqh. InsyaAllah jangan terlepas. Para penonton sekalian, tidak semestinya dengan sedekah akan digantikan dengan kekayaan. Akan tetapi Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kaya pasti akan gantikan dengan dunia dan akhirat kita akan kejayaan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.